Hmm. Ya. Dengerin. Saya punya mic kot sebab tak berapa okey rasanya. Betul lah. Kalau yang soalan nanti kena baca kuat-kuat kot. Takut saya tak dengar nanti. Boleh. Nanti saya dengan Okey. sekuat hatinya. Boleh. Okey, nanti pukul 3 saya akan accept pelajar lah. Kita tunggu pelajar. Boleh. Sekejap tengah tunggu. So, saya terus share dia punya ni ke Cik Tamizi? Boleh je kalau nak buka terus slide pun tak ada masalah. Okey, saya terus letak lah. Okay, so saya approve pelajar ya. Nanti saya akan jadi sebagai inilah pengacara. Macam moderator sikit lah. Okey. Okey. Okey, pelajar pun dah masuk. Jadi kita mulakan teruslah kita punya amali ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Okey, kepada panel kita, kepada pengajar bidang pertanian dan juga kepada pelajar lah. Okey, selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, baik. Jadi pada petang ini, okey, kita berpeluang mendapat ilmu pengetahuan daripada pegawai pertanian dan juga pegawai veteriner kita berkenaan dengan pengurusan lembu tenusuk. Kalau tak salah saya, topik kita hari ini penjagaan dan penghasilan lembu tenusuk. Betul Puan? Penjagaan dan pengurusan lembu tenusuk. Okey, pengurusan lembu tenusuk. Okey, so bersama dengan kita hari ini, saya perkenalkan dululah. Okey, kita ada Puan Azmida, Cik Ali sebagai pegawai pertanian. Okey, dan seorang lagi panel kita iaitu Dr. Muhammad Azul Haris Rashid sebagai pegawai veteriner di Ladang 16 bahagian Terakan, Pusat Pertanian Putra, PPP, sekarang namanya. Okey, jadinya minta perhatian kepada pelajar sekiranya ada persoalan, pertanyaan, boleh diajukan, boleh letak soalan di ruang chat ataupun di Facebook. Kalau yang tengok di Facebook Live, so boleh tengok, boleh tanya soalan di ruangan komen yang disediakan. So sebarang soalan kita amat alukanlah supaya ada perkongsian pengetahuan di sini. Dan satu lagi saya pesan, sila catat apa yang disampaikan oleh panel kita hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita yang pertama, Puan Azrida Cik Ali untuk memberikan perkongsian mengenai pengurusan lembu tenusuk. Dipersilakan. Terima kasih Cik Tamizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada adik-adik asasi semua. Saya Azrida Cik Ali, so saya akan bagi taklimat berkaitan pengurusan lembu tenusuk. Dan petang ni kita akan tengok slide sekejap dengan saya. Lepas tu kita akan bersama Dr. Muhammad Azrul Haris ke kawasan, melawat kawasan di Ladang 16 ni. Ada kawasan kawasan lembu tenusuk jugalah, yang tapi bukan di bawah unit tenusuk tapi di bawah farm fresh. So yang tu nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi lah dalam slide seterusnya. Untuk petani, pengurusan lembu tenusuk ataupun kita panggil cream of pasture lah bagi susu lembu ni.
Sebelum lebih jauh lagi saya perkenalkanlah carta organisasi bahagian ternakan. Kita ada ketua bahagian Cik Tamizi, Muhammad Tamizi Ishak, ketua bahagian bahagian ternakan. Seterusnya saya sebagai ketua seksyen ruminan besar. Dr. Azrul, ketua seksyen ruminan kecil, dan juga Encik Suhaimi, ketua seksyen Equine Pasturan Jaga Puyuh. So di tiga-tiga seksyen ni kita ada staf lebih kurang dalam 27 orang lah yang membantu untuk pengurusan ternakan. So untuk yang seksyen ruminan besar ni kita ada 2 unit, iaitu unit tenusu dan juga unit pedaging. Untuk unit ruminan kecil pula kita ada unit rusa, dan kalau equine tu kita ada kuda lah, pastura, tempat mana unit yang membekalkan sumber makanan pada ternakan, dan juga kita ada unit puyuh. So puyuh mungkin awak semua dah belajar lah pada beberapa minggu yang lepas dengan Cik Fawaz. Seterusnya ini adalah gambar ladang pintu masuk ladang 16. So bahagian ternakan ni kita panggil ladang 16 lah, yang ada kebanyakan sumber tadi, unit-unit tadi yang terletak di bawah bahagian ternakan. Kalau macam unit pastoral yang saya sebut tadi, dia berada di ladang 14, puyuh pun di ladang 14. So ladang 16 ni adalah ladang yang pada satu ketika dululah yang dibangunkan oleh UPM ni. Ada beberapa ladang. So ada ladang 1, ladang 2, dan ladang 16 ni adalah ladang untuk ternakan ternakan lah, maksudnya ternakan lembu, rusa dan juga kambing. Itu dipanggil ladang 16. Bukan saja letak macam itulah. So maksudnya UPM ada berapa buah ladang, dan ladang 16 untuk ladang ternakan. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan baka-baka lembu tenusu lah. Untuk makluman adik-adik semua, yang ni lembu tenusu ni maksudnya merangkumi seluruh dunia lah. So yang untuk yang di bahagian ternakan nanti saya akan terangkan baka apa yang kita ada lepas ni. So ini antara beberapa baka lembu tenusu, iaitu Jersey, Milking Shortenhorn, Friesian Sahiwal dan juga Brown Swiss. Bentuk badan lembu tenusu. Kalau kita tengok bentuk badan dia bersegi dan juga dia tidak terlalu gemuk lah. Kenapa dia bersegi? Kat bawah tu dia ada tulislah seakan-akan 3 segi. Sebab apa? Lembu tenusu ni ambing dia besar. Kelenjar ambing ataupun kelenjar susu dia besar. So bila dia besar, maksudnya dia labuh ke bawah. Macam tunjuk ni. So bila dia labuh ke bawah, maksudnya dia pandangan dari segi atas, dari kepala ke bawah sini, so kita akan nampak badan dia macam 3 segi. So dia bentuk dia macam itulah kalau kita kenal. Dia berbeza dengan lembu pedaging. Kalau lembu pedaging, badan dia akan kita nampak 4 segi macam ni sekata. Sebab ambing susu dia tak besar. So itu dia perbezaan antara lembu tenusu dan juga lembu pedaging lah yang kita boleh tengok dengan jelas. Dan juga lembu tenusu ni dia mempunyai pembuluh susu ataupun midwing yang nyata kat bawah ni. Seterusnya kita tengok perbezaan lembu tenusu mengikut iklim. Lembu tenusu ni dia ada dua baka lah kalau ikutkan, 2 jenis, iaitu Bos Indicus versus Bos Taurus. So Bos Indicus ni adalah baka yang sesuai diternak di kawasan tropika. Pemilihan peternakan dia adalah secara semula jadi. Maksudnya dia pengawanan secara semula jadilah, kahwin antara jantan dengan betina. Dan dia tahan terhadap serangan penyakit dan juga parasit tempatan. Dan juga telah sesuai dengan makanan dan yang bermutu rendah lah. Dan kadar pembesaran dan pengeluaran susu lebih rendah berbanding dengan Bos Taurus. Ciri yang dimiliki oleh Bos Indicus ni, dia punya glambir dan juga bonggol lah. Kalau glambir tu dia macam kat bawah ni. Dan juga kat atas ni kita panggil bonggol. So dia berbeza antara dengan Bos Taurus ni, dia tak ada glambir dan juga bonggol lah. Untuk Bos Taurus ni dia adalah baka yang sesuai diternak di kawasan beriklim sederhana ataupun negara temperate. Dia pengeluaran susu yang tinggi dan juga mempunyai prestasi yang baik.
Okay, dia berbeza. Biasanya kalau Bos Taurus ni dia boleh menghasilkan susu dalam 15 hingga 20 liter sehari bagi seekor lembu. Okay, kalau yang macam Bos Indicus tadi kurang lagi lah, biasanya dalam 10 hingga 15 liter. So sebab tu kita akan mixkan dia lah. Okay, itu cerita lepas ni. Okay, untuk pemilihan, selection dan juga pembiakbakaan. Okay, Bos Taurus ni dia pembiakbakaan secara pemilihan lah. Dia pilih baka yang baik dan juga dia yang senang untuk dibiarkan dan telah lama diternak di negara beriklim sederhana. Dan dia juga mempunyai teknologi yang tinggi lah. Okay, biasanya di negara temperate ni mempunyai teknologi yang tinggi untuk peternakan lembu tenusu dan diternak secara intensif. So secara intensif ni maksudnya sepenuh masa di dalam kandang. Dia tak biarkan meragut di padang ragut lah. Biasanya kalau untuk Bos Indicus ni dia akan biarkan meragut di padang ragut. Okay, ini adalah contoh lembu yang Bos Indicus tadi. Red Cindy, Local Indian Dairy dan juga Sahiwal. So kalau awak tengok semua lembu ni mempunyai bonggol dan juga gelambir lah. Tapi yang ni satu je saya letak, kalau awak perasan ni adalah lembu jantan lah. Bukan lembu betina. Okay, yang ni pula adalah baka Bos Taurus. Okay, baka Bos Taurus ni Holstein Friesian, Jersey, Brown Swiss dan Guernsey. So yang ni yang biasanya lembu yang Holstein Friesian ni lah yang kita nampak selalu kat TV kan. So yang dia hitam putih macam tu. Okay, seterusnya masalah baka eksotik. Baka eksotik ni ataupun dipanggil baka Bos Taurus ni dipanggil juga baka eksotik lah. Okay, dia bila kita ternak, sebab macam tadi kan saya cakap, okay, lembu Bos Taurus ni dia mempunyai susu yang tinggi, hasil susu yang tinggi. Tapi kita tak boleh bawa dia terus ke Malaysia dan bela di sini sebab apa? Dia punya masalah. Okay, Malaysia ni negara kita punya ketegasan haba yang tinggi dan juga relatif humidity pun tinggi. So dia akan menyebabkan mungkin dari segi pengurusan peternakan tu, pembesaran dia terbantu, hasil susu dia pun akan menjejaskan hasil susu dia. So dan seterusnya Bos Taurus ni juga kalau kita bawa ke negara kita dari segi parasit, iaitu kutu dan juga cacing lah. Masalah utama bila contoh kalau kena kutu, bila disap darah pada lembu, so lembu akan kurang darah dan akan menyebabkan dia stres dan akan menghasilkan susu yang kurang lah berbanding dengan biasa. Okay, cacing pula kalau dia ada cacing, so masalah kepada macam boleh menyebabkan badan jadi kurus dan sebagainya. So bila masalah parasit ni akan mengundangkan penyakit lah pada ternakan. Yang ketiga dari segi pengurusan yang kurang cekap seperti ladang yang kecil dan juga sebelaan ataupun sistem peternakan kita secara ekstensif. Maksudnya di negara kita ni ternakan lembu tenusu masih lagi kurang dibela secara intensif. Intensif ni maksudnya belaan secara di dalam kandang sepenuhnya. Kalau ekstensif, kita bela ternakan secara di padang ragut dan apabila kita nak perah susu, so kita kena halau lembu tersebut ke tempat pemerahan. So bila kita bela macam tu, dia akan menyebabkan lembu tu lebih banyak stres dan juga macam yang pertama tadi lah, bila kita bela secara ekstensif lepas bebas di padang ragut, so lembu tu akan kena panas dan sebagainya. So dia tak sesuai lah untuk bela baka genetik Bos Taurus. Okay, seterusnya bahan makanan yang berkualiti rendah. Contoh rumput tropika, rumput di negara kita ni mempunyai lignin yang tinggi. So kadar untuk pencernaan makanan tu lambat dan akan menyebabkan dia lembu tersebut tidak mendapat makan secukupnya lah, tidak dapat hasil yang secukupnya. Okay, seterusnya bahan sampingan pertanian seperti makanan tambahan yang kita bagi seperti palm kernel cake yang mempunyai tinggi kufrum dan nisbah kalsium fosforus yang tidak seimbang. So dari segi pengaruh makanan ni juga akan mempengaruhi ternakan kita lah yang kita bela.
So, lembu tenusuk yang mana yang sesuai diternak di negara kita, kita ada 2 baka lah. Tapi yang paling utama yang sekarang ni peternak bela adalah Friesian Sahiwal. So kalau dulu ada juga Australian Milking Zebu. So sekarang ni lebih kepada Friesian Sahiwal lah. Yang ni yang paling ramai peternak lembu tenusuk di negara kita. Okey, 2 baka ni adalah baka crossbred antara Bos Taurus dan juga Bos Indicus. Macam saya cakap tadi, kita tak ada strictly bela baka dari lembu yang Bos Taurus ni. So dia akan crossbreed dulu Bos Taurus dan juga Bos Indicus untuk mendapatkan kata dari segi penyesuaian peternakan di negara kita lah. Okay, dia juga mengandungi darah Friesian. Okay, untuk yang Friesian Sahiwal ni mengandungi darah Friesian dan juga yang Jersey mengandungi darah Australian Milking Zebu ni sebanyak 62%. So bila dia crossbreed, so dia adalah darah-darah itu tertentu. So dia akan membolehkan ternakan tersebut hidup dengan baiklah di negara kita. Sesuai dan produktif dengan suhu dan persekitaran di negara kita lah. Okay, dan juga lembu ni juga tahan kepada penyakit macam parasit dan juga cacing dan juga kutu tadi lah. Dan sesuai dengan rumput dan bekalan makanan yang terhad yang ada di negara kita. So yang ni bila dia dah buat crossbreed macam ni, so lembu ni kita sesuai ternak di negara kita dan kita boleh menghasilkan susu yang banyak. Cumanya mungkin tak samalah kuantiti iaitu hasil susu yang dihasilkan dan berbanding dengan negara asal dia. Tapi dia masih lagi dalam kuantiti yang tinggi lah untuk setiap ternakan. Okay, masalah peternakan di Malaysia. Okay, pertama sekali menghadapi masalah tegasan haba lah, panas dan lembap dengan suhu tropika ni. Walaupun kata dah crossbreed tapi dia masih lagi juga ada masalah ni lah. Tapi kalau kita buat secara intensif, InsyaAllah lembu akan dalam keadaan tidak stres dan sebagainya masih boleh boleh menghasilkan susu yang baik, yang tinggi. Okay, dan seterusnya masalah penyakit dan juga parasit tempatan. Walaupun kata kita dah crossbreed tapi sedikit sebanyak tu mungkin ada mengganggu jugalah masalah peternakan ni. Okay, seterusnya teknologi tenusuk yang masih rendah. Contohnya macam untuk pembiakbakaan. Pembiakbakaan secara baiknya adalah melalui artificial insemination ataupun permainan beradas. Tapi teknologi yang ada di negara kita ni bagi peternak kecil dia belum digunakan secara meluas lagi lah untuk ternakan lembu tenusuk ni. So dan seterusnya kos pembangunan dan modal yang tinggi dari segi untuk membuat kandang, membeli peralatan untuk untuk susu tadilah, macam contoh untuk pasture, untuk homogenize dan sebagainya. So masih lagi menjadi masalah lah kepada peternak-peternak. Okay, dan seterusnya sistem peternakan yang berbeza dari negara asal. Macam yang ni maksudnya dari segi sama ada kalau negara asal dia bela walaupun secara ekstensif lepas bebas tapi pada ragut dia suhu dia sejuk dan sesuai. So bila di negara kita ni suhu yang tinggi, so dia akan menyebabkan kata perbezaan lah. So dia masalah lah di situ. Setakat ni ada apa-apa soalan tak daripada student? Kalau tak ada, okey saya masuk. Seterusnya ni adalah berkaitan dengan pengurusan lembu tenusuk lah. Okay, untuk lembu tenusuk, saya masuk yang lahir dululah. Okay, bagi anak yang baru lahir, okay, biasanya ibu dia akan melahirkan anak dan selepas dilahirkan anak, okay, ibu akan menjilat anak yang baru lahir. So tujuan dia jilat adalah dia untuk bagi rangsangan pada anak tersebut supaya anak tersebut boleh bangun dan akan cari susu ibu dia tadi. So bila biasanya dalam tempoh 2 atau 3 jam lah selepas dilahirkan, anak tersebut boleh berdiri dengan baik
dan anak tersebut akan pergi ke ibu dia akan akan menyusu susu ibu tadi. So selepas tu okey, yang tu yang pertama. Okey, seterusnya rawat tali pusat anak lembu dengan iodin. So yang ni selepas anak dia lahir tadi, kata kalau anak tersebut lahir waktu pagi, kata pukul 8 pagi kan. So 2 atau 3 jam selepasnya mungkin dalam pukul 10, 11 tu anak tu dah boleh berdiri dan minum susu ibu. Dan petang, waktu petang biasanya kita akan bawa anak ke tempat pengasingan ataupun kita akan asingkan anak daripada ibu tadi. So anak tersebut akan diletakkan dengan dengan iodin di tali pusat tersebut, di tali pusat anak lembu tadilah, untuk mengelakkan lalat datang bertelur di di tali pusat tersebut. So, sebab kalau kita tak letak iodin, so nanti bila lalat datang akan menyebabkan tali pusat dia berulat dan akan menyebab masalah kita perlu rawat pula hari-hari macam tu. So untuk mengelakkan macam tu, kita kena letak iodin di tali pusat anak. Okay, dan seterusnya bila anak tersebut kita bawa ke kandang, kita akan asingkan daripada ibu. So kita beri anak minum susu kolostrum. Tahu tak apa susu kolostrum? Okey, susu kolostrum adalah susu awal ibu yang biasanya kita akan dapat dari sehingga 3 hingga 5 hari daripada ibu tadi. So ibu tadi selepas dia melahirkan anak, tadi anak dah minum dah sedikit kan susu ibu. So selepas tu kita akan, bila kita bawa ke kandang, kita akan ambil lagi susu ibu tadi. Kita akan perah, tapi perah secara berasingan berbanding dengan ibu-ibu yang kita dah susu ibu yang lain tu lah. So tujuan dia kita untuk nak ambil susu kolostrum dan kita bagi pada anak lembu, sehingga biasanya dalam 3 ke 5 hari kita bagi susu kolostrum pada anak. Okay, dan lepas tu kita akan, yang ni kita asingkan anak dan ibu ni sebaik saja dilahirkan lah. Macam saya cakap tadi, kalau lahir pagi, petang kita akan asingkan anak. Kalau kata dia lahir waktu petang, kita pagi esoknya tu kita akan asingkan anak dengan ibu. So yang ni kita nampak macam kesian lah kan pada anak, tapi yang ni lah, tengok gambar ni, yang ni kita dah asingkan anak daripada ibu. So yang ni adalah kandang di tempat kami lah, di ladang 16 ni. So yang ni kalau nampak kuning-kuning ni adalah kesan daripada kita letak iodin di tali pusat anak. So dia akan warna kekuningan. So kalau kat sini tak nampak dengan jelas lah, tapi dia ada tali pusat dia masih ada tergantung sikit. So biasanya dia akan jatuh sebenarnya dalam seminggu macam tu lah. Okay, yang ni kita kena letak hari-hari dalam seminggu jugalah lebih kurang. Okay, lepas tu kita akan bagi yang susu ibu secara botol feeding. So yang ni kita bagi sehingga usia anak dalam 2 hingga 3 bulan minum susu ibu. Ataupun kita boleh gantikan juga dengan susu gantian lah. Okay, yang ni botol susu yang kita bagi pada anak lah. So kalau kata satu botol ni untuk anak yang baru lahir, biasanya yang ni satu botol ni dalam 2 liter susu. So anak yang baru lahir dalam 1 botol hingga 1 botol setengah. So selepas seminggu mungkin lebih kurang dalam 2 botol lah pagi dan juga 2 botol petang kita bagi pada anak. So dia bergantung lah. So kalau anak tu dah besar sedikit, meningkat dalam usia dia 2 bulan ke 3 bulan, mungkin dalam sehari tu dalam 2,5 ke 3 botol pagi, maksudnya dalam 6 liter pagi dan juga 6 liter petang macam tu. So ini adalah adik-adik yang tak pernah tengok kandang kita, ada yang tak pernah datang sini kan. So ataupun ada yang tak pernah tengok dekat mana-mana. So ini adalah kandang lembu, anak lembu lah. Kita akan tinggikan sedikit untuk mengelakkan dia basah lah. Dan juga dari segi kotoran kat bawah ni. So yang ni untuk anak yang baru lahir dalam umur sehari hingga 3 bulan. Kita akan letak ke atas ni. So ke atas ni sepenuhnya akan minum susu, sama ada susu ibu atau susu gantian. Kenapa saya cakap atau, sebab apa? Bagi yang tujuan kita perah susu
adalah kita nak dapatkan hasil susu. So hasil susu tersebut akan kita, kalau macam peternak, kita akan jual lah kan. So kalau macam kami pun dalam proses untuk penjanaan, susu ibu tadi kita akan jual. So untuk mengelakkan kita rugi, biasanya untuk anak ni kita bagi dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sahaja susu ibu. So selepas 2 minggu, anak akan dibagi dengan susu gantian. Ni adalah susu gantian lah yang kita guna. Dan kami Maxistat ni susu gantian dia susu jenis soya. Susu soya lah. So kita akan bagi yang ni biasanya dalam 4 paling lama 5 bulan. Kalau saiz badan dia dah besar apa semua, kita bagi sehingga dia 4 bulan lah. Okay, selepas tadi awak tengok kandang dia ke atas kan, dia duduk belakang ni. So bila dah belakang ni, so selepas anak usia 3 bulan, kita akan turun ke bawah dan dalam usia 3 hingga 4 bulan ni masih lagi kita bagi susu tapi kuantiti yang sedikit. Sambil tu kita akan perkenalkan dengan makanan ruji ataupun makanan harian itu rumput. Selain rumput kita juga boleh bagi pellet. Okay, selepas tu kita akan belalah. Okay, anak lembu ni duduk dalam kandang sepenuh masa sampai usia dia dalam, kalau kat tempat kami ni dalam 6 hingga 8 bulan. Okay, yang ni just nak tunjuklah gambar ya. So yang ni yang ibu yang baru beranak. Okay, yang ni so anak dia, mak dia hitam coklat putih tapi anak dia hitam putih. So bapak dia hitam sepenuhnya. So dia ada ni lah beza. So yang ni tadi kenapa saya cakap kita kena asingkan dia sehari selepas dia dilahirkan. Kalau tengok ni gambar ni macam ni lah, kalau tak dia jadi. So untuk kan saya cakap susu tadi kita hasilkan untuk lembu menghasilkan susu untuk kita penjanaan pendapatan. So kalau kita biarkan ibu dengan anak ni pun terlepas ni kiranya. Patutnya ibu ni dia dah diasingkan. Tapi sebab ibu ni duduk dalam kandang, so masih lagi mempunyai bonding, macam ibu dengan anak tu ada perasaan keibuan. So bila dia pergi, so anak tu duduk kat dalam kandang ni, boleh dia duduk yang kandang anak yang kat bawah tadi. So dia keluar, lepas tu dia menyusu susu ibu dia. So bila kita nak perah ibu tadi, bila sampai waktu pemerahan, so susu ibu dah habis. So sebab itulah kita akan asingkan ibu dengan anak tadilah secara seili selepas, maksudnya sehari lah selepas dilahirkan ataupun 12 jam selepas dilahirkan. Okay, yang ni gambar di mana ibu ni menjilat anak tadilah. Anak lembu tadi supaya anak lembu boleh bangun, berdiri dan minum untuk minum sikit susu kolesterol dan selepas tu kita akan asingkan dan kita bagi botol feeding. Yang ni kalau ni tengok ni masih ada lagi kantung inilah kantung peranakan tadi. Okay, seterusnya kita masuk pengurusan lembu dewasa pula. Selepas cerai susu hingga dewasa, okay, rutin program kesihatan kelompok kita akan laksanakan pada lembu kita. So untuk rutin ni saya akan terangkan ataupun jelaskan dalam slide yang seterusnya. Okay, seterusnya kita akan bagi kadar pemberian makanan yang mencukupi kepada untuk pertumbuhan dan juga penghasilan susu bagi lembu tenusu ni. Okay, untuk lembu tenusu dia memerlukan 3 hingga 5% dari berat badan keperluan kandungan rumput kering ataupun dry matter. Okay, bukan sahaja lembu tenusu tapi ternakan lain. Biasanya dia memerlukan 3 hingga 5% daripada berat badan lah. Contoh kalau lembu tersebut berat 400 kilo, so lebih kurang kalau kita ambil 3% lebih kurang dalam 12 kilo sehari memerlukan makanan dry matter ni. So kita kena bagi rumput ataupun pellet yang secukupnya untuk lembu supaya dia boleh menghasilkan susu yang banyak lah. Okay, untuk lembu Heifers ni maksudnya lembu dara. Lembu dara ni termasuklah lembu jantan dan juga lembu betina. Tadi saya cakap selepas dia di kandang anak dalam usia dia 8 bulan, okay, dia akan dibawa ke padang ragut. So biasanya di padang ragut ni kita akan asingkan jantan dengan betina untuk memudahkan pengurusan. Sebab apa? Okay, yang lembu jantan kita akan masukkan dia ke
ke grup untuk kita jual apabila dia cukup umur matang. Biasanya dalam usia dia 2 tahun. Okay, yang lembu betina tadi kita akan asingkan dan kita bela sampai usia dia matang. So kita akan jadikan dia induk. Kita akan masukkan dia kepada kumpulan pengawanan dan juga pembiakan. So selepas biasanya lembu heifers tu maksudnya dalam usia dia 8 bulan hingga usia dia 2 tahun. Okay, lembu jantan kita selepas 2 tahun kita akan sembelih, jual, dan lembu betina kita akan kawinkan dia dan kita akan jadikan induk lah. So tapi dalam kumpulan jantan contohnya kalau kata ada anak lebih kurang dalam 10 ekor, kita hanya simpan 1 hingga 2 ekor sahaja. Kenapa? Ya, ini awak ni secara teori dia kumpulan untuk ratio rate lah antara jantan dengan betina, lembu ni ataupun ternakan kita simpan 1 jantan nisbah 15 hingga 20 betina. Banyak kan? So yang betina, so tadi sebab apa kita jantan kita semuakan? Sebab kita tak memerlukan jantan yang banyak. Lagipun dia lembu tenusu. So kalau simpan jantan pun bukan dia boleh keluarkan susu kan. So hanya yang betina sahaja yang boleh mengeluarkan susu. Jadi nak tak nak kita akan kal ataupun kita sembelih lah lembu jantan ni pada yang biasanya cukup umur lah. So yang jantan yang cukup umur ni dia akan sembelih, jual ataupun buat program korban. So lembu yang betina tadi bila dah cukup umur 2 tahun ataupun mencapai berat badan lebih kurang dalam 250 hingga 300 kilo bagi lembu tenusu, okey kita akan kawinkan dia. Okey, untuk pengawanan ni biasanya dia ada 2 cara lah. Okey, yang tadi dia cerita-cerita yang awal tadi kenapa program macam lembu Friesian lebih baik adalah sebab dia menjalankan kaedah secara pengawanan secara artificial insemination. Maksudnya dia akan buat secara masukkan semen dalam vagina betina. So bila yang untuk pengawanan yang baik adalah kita buat secara AI lah. Tapi di ladang kami ni kita masih lagi guna secara natural mating ataupun pengawanan secara semula jadi. So bila kita buat semula jadi, sebab tu yang perlukan ratio tadilah. Ratio 1 jantan 15 hingga 20 betina. So kita boleh simpan lah dalam satu padang ragut tu. Kita akan letak 1 jantan 20 betina, so dia akan kahwinkan. So mungkin juga antara awak ni ada yang tanya, tak penat ke lembu jantan kan? Seekor jantan 20 betina. So untuk yang ni, pengawanan ni dia akan berlaku apabila betina datang on heat ataupun datang kalau bahasa Melayu dipanggil biang ataupun estrus. So bila betina tadi estrus, lembu jantan bawakan panjat. Kalau dia tak estrus, so lembu jantan tak panjat. So di sinilah kalau kita letak sekali dalam 20 ekor pun dia punya on heat ataupun biang tu dia tak datang serentak. So lembu jantan tadi tak ada orang kata kena panjat dalam 10 ekor sehari, yang tak ada. So bila ada on heat je lembu jantan akan panjat. So yang itulah, so kaedah pengawanan ni di ladang 16 ni secara semula jadi. Tapi berbanding dengan kawasan yang farm komersial macam farm fresh, so dia buat secara AI. So kalau AI tu dia tak perlu simpan jantan, dia akan jual semua jantan kecuali kalau ada performance yang paling baik dia akan simpan untuk ambil semen dan dia akan buat semen collection lah ataupun penyimpanan semen untuk dia masukkan semen tadilah dalam yang betina. Okay, harap adik-adik faham lah untuk yang tu. Okay, seterusnya kita akan perah susu. So kita akan perah susu, biasanya untuk lembu tenusu ni kita perah 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Untuk masa yang sesuai biasanya dalam 4 pagi dan juga 4 petang. Yang tu yang paling sesuai lah. Sebab apa dia ada beza 12 jam.
Tapi sebab tempat kami di ladang 16 bekerja ikut masa waktu office hour. So kita perah kat sini pukul 8 pagi sekali dan juga petang kita perah dalam pukul 3.30 ke 4 sekali lah. So 2 kali. Tapi maksudnya waktu pagi tu paling banyak susu lah berbanding waktu petang. Sebab satu dipengaruhi oleh macam petang tu dia dah kurang 12 jam. Dan satu lagi sebab apa waktu tengah hari tu dia panas. So dia banyak guna apa? Maaf tempat saya ni hujan lebat. Dengar tak? Dengar Puan. Dengar ada hujan tu. Lepas tu Kita kalau dengar lagi soal Puan, tak ada masalah. ada panas dan juga banyak menggunakan tenaga dia lah untuk penggunaan harian. So hasil susu dia sedikit. Tapi secara purata, hasil susu di ladang kami lebih kurang dalam 5 hingga 8 liter sahaja sehari. Untuk setiap ekor lah purata. Secara purata, hasil susu di ladang kami ni lebih kurang dalam 8 liter sehari penghasilan. Dan bilangan, saya dah cakap tu Pak adik-adik semua, lembu tenusu di ladang kami ada lebih kurang 30 ekor. Daripada 30 ekor tu kita hanya ada ibu yang boleh diperah dalam 15 ekor sahaja. So yang the rest tu, yang macam lagi 15 tu, jantan kita ada 2 ekor dan lembu heifers lah yang lagi 13 ekor tu. So untuk lembu betina yang 15 ekor ni kita perah, tapi tak semuanya dalam satu masa kita perah. Sebab apa? Sebab lembu tenusu ni dia ada masa dia tak macam tadi. Bila dia kahwin waktu yang berlainan, dia akan bunting dan lepas tu dia akan beranak. So bila dia beranak pun waktu yang berlainan. So bila dia waktu yang berlainan, so lembu tadi kita akan perah maksudnya dalam tak semua 15 ekor saya perah macam tu, senang cerita. So ada yang lembu tertentu akan dikeringkan ataupun kita panggil dry period. So yang sekarang ni yang kita perah lebih kurang dalam 12 ekor sahaja. Yang 3 ekor lagi kita keringkan. So daripada 12 ekor tadi, so yang kita perah purata dia lah dalam 5 ke 8 liter sehari ya. Itu untuk berkaitan dengan pengurusan lembu tenusu lah. Yang ni yang saya cakap tadi, untuk program pengurusan ternakan, bagi semua lembu kat sini lah, terutama yang ni yang untuk yang lembu tenusu. Program pertama yang kita buat adalah program kesihatan kelompok. Kita bagi vaksin, ada 2 jenis vaksin lah untuk ternakan kita. Itu vaksin foot and mouth disease, FMD, dan juga hemorrhagic septicemia, HS ataupun hawa berdarah. Dan kita akan, macam yang untuk vaksin FMD ni, kita bagi usia dia, seawal usia dia 3 bulan. Lepas tu kita akan repeat usia dia 4 bulan, maksudnya sebulan kemudian. Dan kita akan booster dia setiap 6 bulan sekali. Manakala bagi HS vaksin pula, kita akan bagi vaksin dia usia dia 3 bulan. Lepas tu kita repeat usia dia 4 bulan dan booster setiap setahun sekali. Tu untuk 2 jenis vaksin ni kita akan bagi setiap tahun lah maksudnya. Dan seterusnya kita akan bagi ubat cacing dan juga ubat kutu. So untuk ubat cacing dan ubat kutu ni, kalau kata owner bela secara intensif, maksudnya sebelum masa dia kandang, mungkin kekerapan dia akan berkurangan. Tetapi kalau macam ladang kami secara ekstensif, kita akan bagi ubat cacing dan juga ubat kutu setiap 4 hingga 6 bulan sekali. Ataupun bergantunglah kalau kata tengok ada kutu sebelum lagi 6 bulan dah ni, so 4 bulan tu kita dah boleh bagilah. Tapi kalau boleh tak nak macam terlalu macam 3 bulan dah bagi, itu akan merugikan peternak pula. So biasanya dalam 4 hingga 6 bulan sekali kita akan bagi ubat cacing dan juga ubat kutu. Seterusnya untuk program seterusnya kita akan letak tattoo dan juga tagging pada anak lembu.
So yang ni tattoo dan tagging ni kita buat pada anak seawal usia dia dalam seminggu hingga sebulan ataupun paling lewat pun dalam 2 bulan macam tu. Kenapa kita tak boleh buat tattoo dan juga tagging terlalu awal? Kerana telinga dia dah jadi keras. So bila dia keras tu kita nak tagging dan juga tattoo tu maksudnya telinga dah keras dan susah nak masuk dia punya ink dalam telinga apa semua. Dan satu lagi anak tu dah kuat, dah boleh menendang. So biasanya kalau kat sini bila nak buat tattoo tagging, kalau anak tenusu tu biasanya mungkin dalam 2 atau 3 orang kena pegang, kena restrain tenakan tersebut. Tapi kalau anak pedaging dalam 4 ke 5 orang. Maksudnya kekuatan anak lembu tu walaupun usia dia bawah 2 bulan tapi dia kuat. Sebab tu kita kena buat tattoo tagging dengan awal. Maksudnya usia dia masa baby lagi lah, masa anak lagi. Okay, tujuan kita buat tattoo tagging ni pula adalah untuk nombor pengenalan lah bagi anak lembu ataupun nombor identifikasi pada lembu. Sebab apa? Sebab ladang kita ni adalah ladang yang ada my gap dan kita kena isi rekod. So bila nak kena isi rekod, kalau kata dari segi kita buat rawatan macam tadi, bila kita bagi vaksin, kita kena tulis nombor dia. So nombor tu kita refer lah pada tattoo dan tagging. So biasanya untuk contoh anak lembu ni, kalau kat depan dia contoh kita letak T201. So T tersebut menandakan tenusu, 201, okey 2 kat depan tu menandakan tahun. 22 lah macam tu, 2022. 01 adalah anak yang pertama. So T201 maksudnya anak tenusu yang pertama tahun 2022. Kalau seterusnya, kalau kata tahun tersebut ada 30 ekor anak, so T230. So 2 kat depan menandakan tahun dan 30 kat belakang tu nombor dia. Untuk inilah. So biasanya itu adalah nombor kita bagi pada ternakan kita. Okay, seterusnya kita akan buat penimbangan pada lembu lah. Sebab apa kita timbang? Satu, kita nak tahu prestasi kenaikan berat badan dia setiap bulan. Dan yang kedua, untuk memudahkan kita bagi ubat lah pada ternakan. Ubat apa? Terutama sekali macam contoh ubat cacing dan juga ubat kutu. Sebab cacing dan kutu ni dia perlu kita refer pada berat badan dia baru kita boleh bagi. So kita kena timbang dia lah setiap bulan. So seterusnya pemotongan tanduk. Okay, untuk pemotongan tanduk ni dia tak berapa ni sangatlah. Biasanya kalau untuk lembu tenusu dia jarang yang ada tanduk. Tapi ada juga yang ada tanduk. So kalau ada tanduk, kita kena potong sedikit tanduk dia supaya apabila waktu makan dia tidak mengganggu kawan-kawan dia yang lain. Ataupun apabila macam kalau dekat padang ragot, bila dia meragot tu dia tak menanduk lah kawan-kawan dia yang lain. So kita risau kalau dia menanduk tu akan mencederakan kawan-kawan dia yang lain. So kita kena buat pemotongan tanduk sekiranya perlulah. Okay, pemotongan tanduk ni biasanya dia ada dua, maksudnya peringkat yang dia kecil ataupun peringkat yang dewasa. Peringkat dewasa tu maksudnya setelah tanduk dia panjang. Kalau peringkat yang kecil tu, kalau kita kena pasti induk dia mempunyai tanduk yang panjang, macam bapak dengan mak dia tanduk yang panjang, so kita akan potong. Maksudnya kita akan dibanding tanduk tersebut masa peringkat. Nampak je sakit, kita kena terus buat rawatan. Sebab apa? Kita tak nak lembu tersebut akan lagi banyak penyakit. So, contoh sampai contoh kalau luka. Kalau ada luka sikit, kita terus letak iodin. Tapi kalau banyak, kita kena rawat, cuci luka tersebut. Sebab apa? Kalau kita biarkan lama, luka tu akan menyebabkan dia berulat. So bila dia berulat akan menyebabkan akan memberi kesan lah. So mungkin dia akan kurang selera makan, dan sebagainya. So akan menjejaskan penghasilan susu nanti. So nak tak nak, nampak je lembu sakit, kita kena buat rawatan dengan segera. Okay, seterusnya ujian kebuntingan. Okay, dari segi ujian kebuntingan ni, lembu tenusu penting ataupun kita panggil pregnancy diagnosis dalam bahasa Inggeris.
Okay, ujian kebuntingan penting sebab apa? Kita nak tahu berapa bulan lembu kita bunting. Sebab kalau kita tahu lembu kita bunting berapa bulan, so kita akan memudahkan kerja kita. Contoh kalau kita nak keringkan lembu ataupun jangkaan kita untuk seterusnya. Contoh kalau lembu ni belum bunting lagi selepas dia beranak kali pertama, lepas tu 4 ke 5 bulan seterusnya tu, lepas dia beranak, kita buat PD, dia masih belum bunting. So bila kita buat ujian kebuntingan ni, so kita tahu lembu tersebut belum bunting, so ada masalah lah. Sama ada masalah pada kita sebagai penternak, sama ada kita tak buat AI dengan betul, ataupun kita tak masukkan jantan dan sebagainya. So kita perlu untuk buat ujian kebuntingan. Okay, seterusnya dari segi penyimpanan rekod. So rekod ni penting untuk kita simpan rekod di ladang lah. Macam berapa bulan dia bunting, berapa banyak dia menghasilkan susu setiap hari, dari segi rekod penyakit dan sebagainya. So itu adalah antara program pengurusan peternakan. Okay, yang ni sebagai contohlah sikit gambar. Yang ni adalah tagging. So tagging ni, yang ni dipanggil tag applicator, tagging tag, dan juga yang ni applicator dia untuk kita masukkan di telinga. So tagging ni kita akan buat di telinga. Sama juga tattoo. Okay, yang ni tattooing set. So dia ada ni alat dia ni. Lepas tu yang ni kecil ni dia ada dice ataupun huruf lah, nombor yang kita akan masukkan di sini dan kita akan kopekkan di telinga. So kalau awak nampak ni adalah salur darah di telinga lembu. So kita akan buat tattoo ni di celah-celah, maksudnya di antara macam ni. Kita tak nak dia bagi terkena salur darah ni, sebab kalau terkena salur darah nanti dia akan mencederakan telinga lembu tadi. So kita akan buat antara salur darah lah. Kat sini kita akan letak, so dia akan nampak lah nombor yang ni. Setujuan kita buat tattoo tagging ni, kita kena buat dua-dua ni sebab apa? Kalau tattoo ni kita buat dia akan kekal di telinga. So kalau tagging ni, kadang-kadang bila dia masuk di padang ragut apa semua, dia terkena pokok ke, terkena pagar, dia akan boleh jatuh. So dari jauh, kalau tagging ni kita akan boleh nampak, okay, lembu kita boleh nampak bacaan nombor dia dari jauh dan kita boleh baca. Tapi kalau kata tag ni dah jatuh, so kita akan boleh refer kepada tattoo ni. So yang ni penting lah untuk kita sebab kita tak nak lah nanti bila ni tiba-tiba ada lembu kita hilang ataupun kita tak dapat nak buat bacaan dengan betul lah. So kita kena pastikan dua-dua tattoo dan tagging ni kita akan buat pada lembu. Okay, yang ni gigi wire ni, macam yang ni gigi wire ni adalah untuk pemotongan tanduk. Okay, yang ni kalau nampak tanduk dia panjang kan macam ni. So kita akan potong cuma bahagian hujung dalam 1 hingga 2 cm sahaja. Kenapa tak potong sampai ke sini? Sebab apa? Tanduk lembu ni ada jalur darah. So nanti kalau kita potong terlalu banyak, kalau separuh sekalipun dia akan mengeluarkan darah. So dia akan bleeding dan akan menyebabkan keluar darah lah. So kita potong cuma dalam nak kata 1/3 pun, mungkin dalam 1/4 lah daripada tanduk ni untuk mengelakkan dia mencederakan pada ternakan yang lain. So kita akan guna gigi wire. Dia ada macam tali tasi lah lebih kurang macam tu. Okay, yang ni saya tunjuk sedikit. Okay, yang ni adalah kawasan liat ternakan di ladang 16 lah. Kalau adik-adik yang berpeluang sambung ke program veterina ataupun sains peternakan, so akan datang ke ladang kami. So ni adalah liat tempat pengumpulan lembu. So kat sini kita akan letakkan lubang bawah ni dan kita akan timbangkan lembu. So yang ni semua ni kita panggil lorong Travis. Yang kat depan ni sekali dia ada pasung ataupun crush bagi ni lah yang tadi yang kepek kepala lembu tadi kan. So yang ni saya nak tunjuk cuma kalau kata kita timbang, dia lain sedikit lah. Yang ni yang tempat kami ni, ni alat penimbang.
Dan yang ni kat sini akan keluarlah bacaan berapa berat lembu tersebut. So yang kat sini ni kita letak bar ni dan kita dia ada bacaan lah kat sebelah sana tu. So bacaan berat dia. So kita bila dah dapat bacaan, so kita akan lepaskan lembu ke petak keliat depan pula. So ini adalah tempat penimbangan ataupun kalau kita nak buat program pregnancy diagnosis tadi, ujian kebuntingan, kita akan buat kat kawasan ni lah. So kita akan masuk pada lorong ni dan kita akan kepit ataupun restrain tenakan menggunakan kayu dan sebagainya. So baru kita boleh buat ni lah. So maksudnya tenakan ni kita kena restrain betul-betul untuk kita laksanakan program kerja kita pada tenakan ni. So seterusnya kita tengok sedikit breeding cycle. Macam tadi saya cakap macam mana kita nak tahu lembu kita ni dah bunting ke tak bunting ataupun untuk lembu tenusu ni penting bagi kita pastikan lembu tenusu ni beranak setiap tahun. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan hasil susu dia. So mungkin ada adik-adik kalau yang tak tahu tu untuk makluman, lembu susu yang kita dapatkan adalah hasil daripada susu betina, lembu betina. So lembu betina ni kena beranak setiap tahun. Macam mana kita nak pastikan dia beranak? So kita kena kahwinkan dia lah. So yang ni kalau kita tengok jadual dia, usia dia 18 hingga 24 bulan. Dia mula datang on heat lah ataupun estrus. So kita akan kahwinkan dia kat sini. So selepas 18 hingga 24 hari, dia akan datang on heat yang kedua. Andai kata masa first heat ni, kita kahwinkan dia tapi dia tak berlaku pengawanan pun dia tak bunting. Kenapa selepas 24 hari ataupun selepas 24 hari lah. Sebab, kalau kat sini boleh baca, dia punya recycle untuk dia datang balik. Dia ni macam perempuan lah. Perempuan kan datang heat. So untuk yang lembu ni dia on heat. So dia maksudnya cycle on heat balik tu biasanya dalam 18 hingga 24 hari kemudian. So kalau kata dalam 18 hingga 24 hari kemudian dia datang biang lagi sekali. So maksudnya pengawanan yang pertama tadi tak berlaku ataupun dia tak bunting. So bila dia tak bunting, kita kahwinkan dia lagi sekali. Kahwin lagi sekali, lepas tu dia pregnant. So tempoh dia bunting untuk lembu ni dalam 9 bulan 1 minggu lah. Kalau kata kat sini masih belum pregnant lagi, biasanya kalau kita buat AI kan, kadang-kadang yang first AI usia dia 18 bulan ni tak menjadi. So kita buat second AI tak menjadi, so mungkin kena kali ketiga dia datang on heat lagi, so kita buat lagi. So begitulah sampai dia betul-betul bunting. So bila dia dah bunting, kita tunggulah sampai dia 9 bulan, dia akan beranak. So bila dia beranak, seterusnya selepas dia beranak, dia akan datang on heat semula ataupun biang semula selepas 45 hingga 60 hari kemudian. So bila dia datang on heat semula, kita akan kahwinkan dia. So dalam masa ni juga kita akan perah susu lagi. So kita akan perah sampai usia dia bunting 7 bulan. So dia akan mengeluarkan susu dalam setahun lebih kurang dalam 200 hingga 305 hari. So biasanya lepas usia dia 7 bulan tu, so kita akan dia dah bunting 7 bulan, dia ni lah yang penting cakap. Bila kita buat PT, pregnancy diagnosis, so kita dah tahu berapa bulan lembu kita bunting. Kalau kata kita, kalau betul ikut apa yang CPA ni buat dan kita, maksudnya bila kita kahwinkan dia kat sini, dia 2 bulan selepas dia beranak, kita kahwinkan dan dia bunting. So usia dia bunting 7 bulan, kita akan keringkan dia. Itu yang ada setengah lembu kita, macam daripada 15 ekor tadi, 12 ekor tadi kita perah. Sebab apa? Sebab lembu kita kena drykan dia. So maksudnya dry tu kita tidak perah lah dalam tempoh ni. So lembu ni dalam setahun kita perah 200 hingga 300 hari dalam setahun. So selepas yang
yang dia beranak kali pertama tadi, so dia bunting, kita bunting dia balik. Lepas tu kita dia beranak lagi. So biasanya beranak ni dia akan sampai dia boleh beranak sampai usia dia 8 ke 10 tahun. Tapi kalau untuk ladang komersial biasanya dalam 8-9 tahun tu dia akan jual lah lembu tersebut. Sebab apa? Performance untuk dia menghasilkan susu bila dia dah tua tu dia akan menurun dan kalau kata hasil susu yang kurang lah. So sebab tu kita akan maksudnya dalam lembu tenusu yang sesuai kita bela sehingga dia 8 ke 10 tahun saja. Okay, itu berkaitan breeding cycle, nanti adik-adik boleh baca lah kat bawah ni. So seperti yang pendengar yang saya cakap tadi lah. Yang ni cuma saya sentuh sedikit lah. Yang ni chain ball mating device ni adalah alat pengesan biang dipasang pada dagu jantan yang telah vasectomize melalui pembedahan. So maksudnya lembu jantan tersebut telah dimandulkan. Tetapi gunanya untuk mengesan lembu betina. So biasanya yang ni, bila ia memanjat lembu betina, ia akan menandakan cat di bahagian belakang lembu betina. Okay, yang ni chain ball mating device ni kita akan pasangkan pada dagu. Lembu jantan ni telah dimandulkan. So bila dimandulkan kita akan letak dalam satu kumpulan betina, biasanya untuk kita panggil synchronization pada lembu. Biasanya kita akan letak macam ada 4 lah. Dalam 10 ekor lembu betina, yang ni biasanya kita nak sinkroniskan dia supaya dia bunting serentak. So bila dia bunting serentak, maksudnya kita nak dia on hit serentak. Okay, bila dia on hit serentak, so lembu jantan ni, kalau ada lembu betina yang kita telah sinkronize tadi, kita masukkan ubat, so lembu jantan ni akan panjat. So mana yang dia dah tanda tadi dalam simbol mating device ni, kita akan letak ink. So lembu jantan yang akan panjat, lepas tu dia akan tanda lembu betina. So kalau kita nampak dia panjat petang, so pagi esok kita akan buat AI. So yang ni biasanya bila dia akan serentak lah sebab kita ada masukkan ubat dia ataupun kita panggil CIDR. Okay, lepas tu dia akan bila dia dah sinkronizekan, maksudnya dia dah sebab tiba-tiba lampu tu padam kan. Okay, dia dah diselaraskan. Okay, bila dia dah on hit serentak, lepas tu kita akan masukkan simen. Kita akan buat AI lah pada lembu. So secara yang ni, lembu yang akan beranak pun nanti dia akan lebih kurang sama juga. So yang ni untuk mendapatkan anak yang sama lah lebih kurang. Kalau dia beza pun mungkin dalam 2-3 hari saja. Okay, yang ni, on hit tadi, tanda-tanda lembu mengawan. On hit ataupun tanda-tanda lembu isteri tadi adalah kemaluan dia bengkak. Kemaluan ni pada lembu betina kita panggil vagina. Vagina dia bengkak dan dia kemerahan ataupun pumping pinggala macam tu dan mengeluarkan lendir yang jernih lah. Okay, so bila dia dah mengeluarkan lendir jenis tu, biasanya lembu jantan ataupun kalau kata dalam satu kumpulan tadi, yang ni bila kita buat sinkronize sama, dia akan memanjat ataupun dipanjat. So dia maksudnya dia sama macam tu. Dia boleh memanjat ataupun dipanjat. So kita akan perhatikan tanda-tanda dia tadi dan kita akan buat AI. Kalau kata lembu secara natural mating, so biasanya lembu jantan kalau dah nampak macam ni, dia akan dengan sendirinya akan datanglah pada lembu betina tadi. Okay, Cik Tamizi, saya nak tanya, nak jawab soalan tu atau saya pergi seterusnya? Sebab yang seterusnya ni kita masuk pada penyakit dia sedikit. Dah habis berkaitan dengan urusan ternakan. Kita jawab soalan dulu lah Puan, sebab saya tengok ni banyak soalan ni daripada pelajar. Terus Kita jawab soalan dulu Puan. Soalan dulu. Okey, boleh ni. Okey, soalan pertama ni daripada Anwar Habib. Dia tanya Puan, waktu kita asingkan anak dan ibu tu, ibu takkan cuba melindungi anaknya ke daripada diambil? Kita boleh translate lah tu. Tak dengar. Puan boleh tengok dekat chat juga.
Adalah soal saya. Dia bergema sikit Tak biji. ya? Saya Ya. dijawab. Kau tengok Okay, yang selepas tu kita asyikkan anak dan ibu tu, ibu tak akan cuba melindungi anaknya daripada diambil soalan pertama okey. Ibu cuba dan ibu memang akan kalau kita kata garang lah pada masa ni dan tapi kita nak tak nak memang kena ambil juga. Memang kata kena buat kejam sikit lah. So ibu akan melindungi tapi kita kena ambil sebab memang kata dia dah memang kata keperluan lah dalam sistem peternakan lembu tenusu ataupun untuk peternakan lembu tenusu kita kena asingkan anak daripada ibu. Okay, Cik Ramil saya terus ya soalan seterusnya. Okay, seterusnya okay, Waalaikumsalam. Boleh ke anak lembu diberi susu kolostrum daripada lembu lain selain ibunya? Boleh. Okay, yang ni mana-mana ibu saja. Contohlah kalau kata ibu tu selepas dia beranak ibu tu mati. So kita akan boleh ganti dengan ibu yang lain atau kalau tak ada kita boleh dapatkan dari kedai lah tapi kalau nak beli dari kedai, nak beli dari luar bahan so biasanya kat sini kita akan bagi sehingga di 5 hari dan susu kolostrum tu biasanya banyak juga dihasilkan dari seekor ibu so kalau kata ada lebih susu ibu tadi kita akan simpan untuk kes-kes emergency macam ni lah kalau kata ibu mati ataupun ibu ada setengah ibu tu dia keluarkan kolostrum ataupun susu sedikit. So kita akan bagi susu ibu, susu kolostrum daripada ibu yang lain. Okay, seterusnya selepas dipotong tanduk ada efek ke? Okay, untuk potong tanduk ni tak ada efek. Sebab apa? Macam saya cakap tadi kita potong hanya sedikit sebelum dia kena salur darah. Kalau kata ada kena salur darah tu ada efek lah. Lembu tersebut akan sakit lah. Kalau kata tak ada, kita buat macam kita potong kuku, so kita cuma bahagian hadapan saja. Macam itulah istilah dia. So dia tak ada apa-apa efek lah pada lembu. Seterusnya, okay, maksudnya lepas beranak, lepas dia beranak sambil susu dia diperah, sambil tu kita kahwinkan dia. Ya. So maksudnya selepas 2 bulan dia beranak tu kita sambil kita perah susu ibu tadi sambil kita maksudnya kita kahwinkan dia dan sambil kita perah. So maksudnya dia boleh perah lah susu ibu tadi sampai okey biasanya 305 hari tu ataupun ada setengah lembu ni dia menghasilkan susu yang sedikit. Bila susu dia sedikit biasanya dia tak sampai 305 hari tapi dia dah kering, masa tu kita kena keringkan awal. So, sebab tu kalau kata kita tak kahwinkan dia selepas 2 bulan dia beranak tu kita akan rugilah. So lagi satu, okay, ibu tersebut kita bagi macam tadi, okay, saya lupa nak cakap. Kenapa usia dia 7 bulan kita kena keringkan dia dan kita elakkan dia dari elakkan dari pemerahan sebab apa? Untuk dia memperbaiki ambing susu dia tadi ataupun mengelakkan daripada ambing susu rosak lah bila kita perah. Jangan kata macam contoh kita perah sampai dia beranak esok hari ni pun kita masih perah. Dia kesianlah kat dia tak ada rehat langsung. So kita bagi dia rehat dan juga untuk kebesaran anak dalam kandungan lah. Okay. Maksudnya kenapa kita masih gunakan air sedangkan lembu jantan ada saja. So AI ni dia sebenarnya pembiakan secara kata yang elok, yang baik. Sistem semen tu dah terpilih, yang kita dah pilih. So kita tak akan ambil semen yang baka dari jantan yang tak elok. So memang dia nak pilih baka yang sesuai, maksudnya lembu jantan yang sesuai untuk dia buat dari untuk semen ni dan juga macam dari ibu yang mempunyai susu, maksudnya ibu yang baka jantan tadi mempunyai susu yang banyak. So maksudnya semen tu dah terpilih. So kebaikan berbanding dengan yang jantan ni lebih baik buat AI sebenarnya berbanding dengan kita guna secara naturomatic. Okay, yang tu je soalan Ya Puan, itu je soalan. Silakan soal saya. Seterusnya saya pergi untuk yang tajuk saya seterusnya ya. Okay, Baik. tapi kat sini masih hujan. Banyak lagi. Sekejap Saya Dr. Azrul nak
Okay, sebab nak pergi melekat sini pun hujan. So saya ambil masa sikit lagi untuk sambung slide saya ni. Okay, seterusnya penyakit mastitis. Okay, mastitis ni adalah bila kita sebut lembu tenusu, yang paling utama penyakit yang kita sentuh adalah berkaitan dengan mastitis lah, ataupun inflamasi pada ambing susu. So bila dia inflamasi akan menyebabkan susu yang dihasilkan tu mudah rosak lah. Okay, ini disebabkan oleh ejen bakteria yang menyebabkan kualiti dan kuantiti susu akan menurun. So, sebab tu kita nak kena elak penyakit mastitis ni pada lembu. Akan menyebabkan kerugian lah kepada peternak. So alat yang kita gunakan untuk ujian mastitis adalah straight cut plate. Itu kita uji susu sama ada mengandungi kotoran, darah ataupun darah ataupun susu tersebut beku lah. Alat ini digunakan sebelum pemerahan. Mastitis juga berkaitan dalam penyakit zoonotik. Okay, biasanya kalau ada mastitis pada lembu ni boleh menyebarkan penyakit tuberkulosis dan juga brucellosis lah. Kerana ada susu ni sebagai medium perpindahan. Tahu tak adik-adik apa itu zoonotik? Okay, zoonotik adalah penyakit perpindahan yang boleh transfer penyakit daripada haiwan kepada manusia. Itu adalah penyakit zoonotik. So sebab tu kena hati-hatilah minum susu. Kita tak boleh minum susu mentah. Kita kena masak terlebih dahulu susu supaya untuk mengelakkan penyakit ni lah. Okey, tanda-tanda klinikal mastitis. Okey, dia sakit lah lembu tersebut. Kita nampak ada kesakitan. Puting ataupun pundi menjadi merah. Maksudnya ambing susu tadi menjadi merah dan bengkak. Dan susu yang tak normal lah, sama ada dia pekat, bernanah ataupun kita nampak macam cair macam tu. So itu adalah tanda-tanda. So macam yang gambar ni menunjukkan tanda klinikal pada lembu lah yang disebabkan oleh penyakit mastitis. Kalau subclinical mastitis pula, dia tak ada tanda. Dia ada tanda-tanda klinikal yang jelas dan hanya boleh dikesan oleh CMT ataupun California Mastitis Test melalui jumlah sel somati yang tinggi serta suntikan bakteria. Okay, CMT ni bertujuan untuk mengenal pasti lembu yang dijangkiti oleh subclinical mastitis. Okay, yang ni yang kita buat pemerahan ni lah untuk CMT, California Mastitis Test. Okay, yang ni dia alat dia, CMT plate ni. Okay, dia ada 4 di ruang ni, so maksudnya dia ada 4 sebab lembu ni dia ada 4 puting. So 4 puting ni dia mempunyai susu yang berlainan. Sebab apa? Ada ni dia mempunyai wall dia yang berbeza. So kita kena uji ke 4 puting. So kita tak adalah ambil satu puting je untuk buat CMT. So kita akan ambil ke 4 dan kita akan masukkan susu di dalam CMT plate ni. Dan kita akan tambahkan dengan reagent. Yang reagent ni ada berbagai colour lah. So macam yang ni kita nampak macam purple. So yang ni orange. So kita akan buat, so saya ada video sikit. Kita tunjuk sikit lah macam mana kita ambil sampel untuk CMT. Okay, yang ni kita selepas dia bersih terlebih dahulu ambing susu tu, kita akan ambil sampel susu dari keempat puting. So dia ada puting kiri belakang, kanan belakang, kiri hadapan dan kanan hadapan. So dia akan beza, so pemerah tu kena pastikanlah ruang ataupun plate yang mana yang kita masukkan tadi. Sebab kita tak nak nanti bila buat bacaan kita tersalah bacaan. Sebab apa? Kemungkinan, okay, yang ni sampel dia yang dia ambil. Sebab apa? Kemungkinan daripada setiap ni mungkin yang puting contoh kanan belakang saja ke yang rosak ni. So kita kena pastikan betul-betul lah kita ambil sampel dan okay, yang ni yang kita buat CMT test. Kita akan masukkan CMT reagent. Lepas tu kita akan goyangkan dalam 5 hingga 10 saat untuk mendapatkan dalam dia sekata lah. So, bila dia sekata macam ni, so kita akan buat dengan tangan macam tu. Okay, kita akan
Sekat. Okay. Dan bila kita buat tu, kita akan tengoklah dari segi kepekatan dia. So yang ni macam mana kita nak baca result CMT tadi. So reagen CMT bertindak balas dengan sel darah putih dan campuran menjadi pekat ataupun gel mengikut kadar jumlah jangkitan yang ada. So yang ni mungkin awak boleh tengok dan boleh baca. So dia punya yang macam yang tadi tu dia result dia adalah negatif lah. So anggaran jumlah sel somatik dia dalam 100,000 per mililiter. So keadaan susu dia normal dan tiada kepekatan. Kalau tengok tadi pun dia ada macam normal lah. So kalau yang macam peringkat yang trace ni sedikit pekat tapi dia akan beransur hilang lah dalam 10 saat. So kalau peringkat yang kalau CMT score dia 1, so dia akan lebih pekat tetapi tiada pembentukan jeli. Skor dia 2 pekat dan mula membentuk jadi sel dasar gel di dasar dia. Tapi kalau dia 3 tu pembentukan jeli yang ketara lah pada keseluruhan sampel tadi. So yang ni yang kita perlu buat sebelum kita, biasanya kita akan buat CMT test ni seminggu sekali lah macam tu. Ya, seterusnya kita masuk pada sistem pemerahan. Okay, untuk sistem pemerahan kita guna di ladang kita ni, kita guna herringbone system. Okay, kita akan guna tolok vacuum, alat yang digunakan untuk menunjukkan kadar tekanan hempas gas ataupun vacuum yang dikendaki, iaitu 35 cm hingga 40 cm mercury ataupun 40 hingga 50 kilopascal. Okay, ibu-ibu lembu yang hendak diperah dihalau ke petak menunggu. Macam yang ni sebab kita bela secara kalau ekstensif ataupun semi ataupun intensif sekalipun, kita kena bawa lembu ke tempat pemerahan lah. Okay, kemudian jika ada kekotoran lembu akan dimandikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau secara kita nampak secara general dia okey semua, so kita kena basuh ambing sajalah. Okay, kalau musim yang panas, contohnya waktu petang, kita kena biasa kat sini kita akan letak macam basahkan dulu jugalah untuk mengelakkan dia stres. Sebab apa, bila dia stres, dia masuk ke kandang pemerahan tu, hasil susu akan menjadi kurang lah kalau dia stres. So kita kena elak lembu stres, so kita kena mandikan, bagi dia relax, sejuk dulu, baru kita perah lembu tersebut. Okay, selepas tu lembu akan dihalau ke tempat pemerahan dan setiap ekor lembu akan dicatatkan jumlah penghasilan susu yang dihasilkan. Okay, yang ni sistem pemerahan lah. Okay, yang ni mesin portable, yang jadi portable. So yang kita gunakan yang ni apabila tak ada elektrik lah. Okay, yang ni jenis sistem bucket ni dia ada lorong pipe tapi dia akan susu akan masuk ke dalam bucket ni. Okay, yang ni tempat kita lah, sistem pala. Kenapa dia panggil herringbone system? Nanti saya akan tunjukkan lepas ni. Okay, untuk prosedur pemerahan, okay, sebelum pemerahan, kita kena bersihkan dulu peralatan pemerahan. Peralatan pemerahan ni semualah kluster dia apa semua kita bersihkan. So biasanya pembersihan dengan menggunakan air panas sebelum untuk pemerahan. Okay, lepas tu kita pantau ambing tadi, kita tengoklah takut ada berlaku bengkak, kalau kata ada luka dan sebagainya ni kan. So, kita pantau ambing dia, lepas tu kita bersih dan kurangkan stres pada ternakan. Okay, rangsang stimulation pada ambing. So rangsangan ni penting sebab apa, bila kita rangsang so secara otomatiknya syarat pada otak lembu so akan dia okey ni dah mula untuk mengeluarkan susu. So dia akan biasanya kalau dah bunyi alat pemerahan tu pun dah beri rangsangan pada dia. So bila kita masukkan alat pemerahan tu dia akan ni lah mengeluarkan susu dengan banyak. Lepas tu kita bersih dan keringkan ambing susu. Okay, prosedur semasa pemerahan, pastikan tekanan vacuum berada pada paras 50 kPa, kilopascal tadi. Okay, pasangkan unit pemerahan dan perah sehingga susu habislah. Okay, biasanya dalam tempoh untuk seekor lembu tu dalam 5 hingga 7 minit kita perah susu tadi. Dan setelah selesai cabut unit pemerahan dan pastikan vacuum tadi dimatikan ataupun dicabutlah, dibuang terlebih dahulu. So yang ni adalah tempat pemerahan. So yang saya cakap yang herringbone system ni dia nampak macam ni, dia macam tulang ikan herring. Okay, dia macam berbentuk lembu bersusun tapi dia susun macam dia tak straight lah. Ada sedikit serong macam tu. So
tempat pemerahan dekat bawah ni. So lembu kat atas ni. So sambil kita perah, kita akan bagi makan lembu kat dalam dekat fitrah sini. Bagi makan yang ni lah kita panggil dairy cattle pellet. So dairy cattle pellet ni adalah penting untuk penghasilan susu yang banyak. Okay, yang ni adalah alat pemerahan. So kita akan pasangkan di ambing ni lah, di puting susu tadi. Okay, yang ni dia yang macam kat sini wire dia satu untuk mengeluarkan susu dan satu lagi untuk vacuum. So dia dia sedut secara pass rate lah, maksudnya sedut lepas. So tak adalah sedut sepanjang masa, kalau tak nanti akan merosakkan puting susu tadi. Okay, yang ni kita tengok sedikit video berkaitan ni. Okay, sebelum tu okay, tadi bila kita nak pasang alat pemerahan tadi, kita akan basuh ambing lembu tadi lah. So masa yang tu saya cakap tadi, dia ada masaj yang awak nampak kan. So dia usap sedikit supaya dia bagi rangsangan untuk lembu mengeluarkan susu. So kita akan lap, lepas tu kita akan lap puting ambil susu ni tadi dengan towel lah, atau kalau ada tisu kering seeloknya. Tapi yang ni kita guna towel yang direndam dengan air suam. Kenapa kita kena keringkan? Untuk mengelakkan ada air dalam tu. Sebab apa? Kita nak pasang alat pemerahan ni dan supaya air tak masuk lah dalam susu kita. Kalau ada campuran luar macam air dan sebagainya akan menyebabkan susu cepat rosak. So kita akan pasangkan okay, alat plaster ni. So bila kita pasangkan, so secara automatiknya susu akan keluar lah masuk plaster dan ke tempat ni. Okay, yang ni ada susun sifat susun. So, dalam ni kita cuma ada, kita boleh muat dalam 8 ekor saja, tapi kita ada 6 tempat pemerahan. So kita akan kita akan perah saya ulang sekali lagi. Ada 6 maksudnya 6 alat pemerahan tempat kita. So sekali kita boleh perah tu 6 ekor sajalah serentak. So lepas kita dah perah, so kita akan letakkan dia alat pemerahan ni tempat dia lah, gantung tempat sesuai. So kat atas ni kalau nampak line ni adalah dia akan menuju ke pipeline ke atas macam ni. Pipeline ni seterusnya akan pergi ke tangki susu, ke cooling tank. Okay, selepas pemerahan pula kita kena pastikan sanitize ambing tadi. Okay, kita tak yang ni, kita panggil iosantic dip. Kita kena celuklah puting ni supaya nak mengelakkan bakteri yang masuk ke dalam. Dan juga kita nak menutup lah. Tadi kan masa kita perah lubang puting tadi dia terbuka. So bila dia terbuka, so kalau kita tak letak iosantic dip tadi, dia akan menyebabkan kalau dia pergi, bila dia keluar je, so bakteri akan masuk ke dalam. So akan menyebabkan nanti susu dia rosak. So kita kena letak iosan ni untuk menutup lubang selalu susu keluar tadi. So, lepas tu kita halau lembu kepada ragut ataupun keyat. Kalau bela secara intensif, keyat lah. Kalau bela secara ekstensif, kepada ragut. So dan lepas tu kita bersihkan peralatan pemerahan. So selepas pemerahan, kita akan bersihkan dengan bahan kimia. Kita panggil COS CL dan juga COS 90 lah. Kalau sebelum tadi kita cuma gunakan air panas sahaja. Okay, macam yang ini dia cuma terangkan jangka masa ekor lembu susu deprah tadi saya dah terangkan. Okay, peak production untuk 1 hingga 3 bulan selepas beranak berumur peak production maksudnya hasil susu yang tinggi biasanya 1 hingga 3 bulan selepas dia beranak. So selepas 3 bulan tu biasanya susu akan menurun dan umur biasanya dalam 6 hingga 8 tahun ataupun 4 hingga 6 kali laktasi. Maksudnya dia dah beranak yang kali keempat, so hasil susu dia tinggi lah. Sampai ke 6. So biasanya 6 laktasi tu maksudnya dalam usia dia 8 tahun. So selepas tu selepas 8 tahun dia akan menurun semula susu. Okay, dry period adalah lembu susu yang dikeringkan apabila tiada susu ataupun bunting 7 bulan. Dan penggunaan ubat dry cow adalah untuk mengeringkan lembu yang positif pada ujian California mastitis test. So kita kena drykan lembu lah kalau dia positif pada CMP tadi. Okay, sikit lagi ya.
Okay, untuk seterusnya memproses susu. Okay, untuk pemrosesan susu, tadi macam saya cakap, kita akan masukkan susu akan pergi ke tangki. So bila sampai ke tangki, dia panggil cooling tank lah, tempat tangki penyejukan. Tapi untuk proses susu untuk kita minum, so kita kena panaskan susu. So susu dipanaskan sehingga 30 darjah Celsius untuk menghentikan aktiviti enzim lipase. Okay, tu dari segi pemanasan. Okay, kalau homogenize pula dipanggil adalah untuk memecahkan globu lemak kepada partikel yang lebih kecil dan bersamaan saiz supaya tiada lapisan lemak terbentuk. Kat tempat kami tak ada alat homogenize ni. So homogenize ni kalau macam kita masuk susu segar, masuk susu mentah dalam botol, so biasanya selepas beberapa jam, so kita akan nampak lemak dia, lapisan lemak dia di atas dan susu biasa kat bawah. So kalau kita minum susu yang telah dihomogenize, so kita walaupun kita tinggal berapa jam pun dia dah sebati, maksudnya dia dah sekali lah, so globu lemak dia dah pecah. Okay, seterusnya pasteurization. Okay, ini adalah untuk membasmi kuman patogenik yang berbahaya seperti TB dan sebagainya. Okay, cara dia kita panaskan susu mengikut suhu dan tempoh masa yang tertentu lah. Okay, contoh LT, low temperature long time. Okay, kat tempat kami yang biasa kami buat susu yang ni lah. Okay, suhu dia 63 hingga 66 darjah Celsius. Kita panaskan selama 30 minit dan jangka hayat dia 3 hingga 5 hari saja. So tapi pasteurize ni awak kena tahu dia bukan masukkan dalam tangki pasteurize tu 30 minit kita panaskan sebab dia nak sampai ke suhu 63-66 minit dia ambil masa juga. So biasanya proses dia mungkin dalam 4 ke 5 jam macam tu lah. So tapi daripada yang susu tadi yang dalam cooling tank yang sejuk 4 darjah Celsius tu kita masuk dalam tangki pasteurize. So dia akan panaskan perlahan-lahan sampai 66 darjah Celsius. So dia akan berhenti. Stop, maksudnya dia akan suhu dia akan kekal selama 30 minit macam tu. Lepas tu dia akan turunkan balik semula suhu sehingga dia dalam 4 darjah Celsius baru kita boleh ambil untuk kita botolkan lah. Okay, kalau seterusnya untuk pasteurize secara HTST ni, high temperature short time, itu suhu pada 72 darjah Celsius selama 15 saat dan jangka hayat susu yang tadi kita boleh simpan 2 hingga 3 minggu. Dan susu UHT, ultra high temperature, yang ni suhu dia 135 darjah Celsius selama 2 saat 6 hingga 9 bulan. Yang ni saya nak iklan lah sekejap. Okay, yang kalau beli kan susu Farm Fresh, nampak tak? Okay. Okay, yang ni dia ada UHT. So UHT ni yang ni susu dia tahan sehingga 6 hingga 9 bulan lah. Tak agent pun. Agent, bukan agent Saya cuma sebab ladang kebetulan, ladang Farm Fresh ni ada di ladang ternakan kami. So kita promote je lah ni untuk susu Farm Fresh ni. Okay, seterusnya kaedah penyejukan chilling. Okay, disejukkan pada suhu antara 4 hingga 4.4 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius di mana kuman yang tidak mati pada suhu panas akan mati pada suhu sejuk. So chilling ni biasanya untuk LT ni lah, low temperature long time. Okay, yang ni seterusnya gambar lah. Ini cooling tank tempat kami. Okay, susu tadi selepas kita perah dia akan masuk cooling tank ni. Yang ni dalam susu di dalam cooling tank ni lah. Cooling tank ni kapasiti dia boleh muat dalam 600 liter susu. Tapi setiap hari kita dapat cuma banyak ni lah. Dalam sehari, tadi saya cakap dalam contoh kalau kata purata 5 liter, kalau 10 ekor tu dalam 50 liter sajalah sehari. So kat sini, okay, yang ni tangki pasteurize. Tangki pasteurize ni kapasiti dia boleh muat dalam 300 liter. Okay, untuk 300 liter ni, so kita kena ambil masa simpan. Jadi bila nak ambil masa simpan, kadang susu kat dalam ni pun akan rosak. So sebabkan sekarang ni lembu susu kita sedikit dan penghasilan susu kita di ternakan ni ada sedikit, so kita jual secara mentah sajalah. Yang ni yang kalau tutup hijau ni susu mentah, tutup merah ni susu mentah, kalau tutup hijau susu yang telah kita pasteurize. So satu botol ni kita jual dalam harga dia 1.5 liter harga RM8. Kalau susu yang dah pasteur 1.5 liter harga dia RM9. So yang ni kalau balik beli kena balik masak terlebih dahulu.
Ini produk hiliran Tenusu lah. Kita ada apa? Dari keju, ada kefe, yogurt, susu tepung, mentega, aiskrim, juga susu culture dan juga sabun lah. So ini adalah produk hiliran daripada Tenusu. So itu sahaja dari saya. Okay, ada soalan tak? Okey, baik. Terima kasih Puan. Dekat ruangan chat tu ada soalan. Okay. Soalan dia je. Daripada Wan Yusmanira berkenaan dengan penyakit mastitis tu. Okey, penyakit mastitis boleh membawa kepada kematian lembu kepada. Okey, yang ni boleh sekiranya kita tak rawat. So kalau kata kita tak rawat, dia akan menyebabkan kematian lah. Tapi yang punca utama yang kita kena rawat adalah sebab susu akan rosak dan penghasilan susu dia akan menurun lah. Sebab apa? Penyakit mastitis ni kalau dia kena penyakit mastitis, kita kena buang semua susu daripada lembu tu dan kita tak boleh ambil untuk jual. So kita hasil susu kita akan berkurangan. Okay, seterusnya macam mana nak eja tu Puan? Ayosintetik apa dia? Ayosintetik kot. Okay. Ayosintetik. Jap. Saya rasa IOSAN Jap. Biasa ada kat sini. Tak nampak. Tak ada. Ayosintetik. IOSAN itu adalah untuk dia macam iodine lah. Dia telah dicairkan. Okay, itu sahaja soalan dia. Okey, baik kan. Itu saja. Mungkin ada penambahan soalan sikit lah yang saya dapat daripada pelajar di Facebook lah. Dia tanya, apa yang terjadi kepada lembu Tenusu sekiranya susu tidak diperah? Tidak diperah. Susu tidak diperah. Siapa terjadi kepada lembu Tenusu dan lembu sekiranya yang tak diperah dah. Kalau tak diperah, kita akan sembelih untuk jual daging lah. So lembu tersebut biasanya lembu yang kata macam dah tua, yang dah sampai umur untuk dijual, contoh 8 ke 10 tahun tu, kita akan jual sembelih dan jual daging. So biasanya kalau lembu macam ni kita prefer untuk jual hidup seekor. Sebab apa? Kalau kita sembelih jual daging, nanti daging dia lihat. So better maksudnya peraih beli dan dia jual sendiri di pasar-pasar macam tu. So kita lebih prefer jual hidup seekor macam tu. Okey, baik Puan. Okey, setakat ni soalan kalau di ruangan Google Meet tak ada lagi lah. Mungkin kalau ada pelajar yang ingin sampaikan soalan, okey boleh angkat tangan ke boleh sampaikan secara oral, tak ada masalah. Saya rasa macam ni Cik Tamizi. Adik-adik semua, okey sebab kita ada kata nak pergi ni kan jadi okey kita nak melawat, okey kita tak jadi pergi farm fresh sebab hujan kat sini sekarang. Minta maaf ya adik-adik. So kita cuma pergi ke tempat pemerahan susu UPM sajalah. So Dr. Azrul akan bawa. So kalau kata ada soalan boleh lagi type ataupun majukan kepada Dr. Azrul lah seterusnya. Ataupun kalau ni saya masih lagi di dalam ruangan sini. So untuk ni mungkin kita rehat sekejap 5 minit Boleh. Kita rehat 5 minit. Okey. Macam ni, Dr. Azrul akan buka video. So nanti saya pass kat dia. So adik-adik follow Dr. Azrul pula lah. So dia akan bagi penerangan. Mungkin tengok kawasan sekitar kat pejabat kami macam mana. Saya rasa mungkin dah hampir semua ataupun tak ada pun adik-adik ikut yang pernah masuk dalam ni kan? Ke ada yang pernah masuk? Okay, so kalau yang tak ni, so yang adik-adik yang tak pernah masuk ni, so Dr. Azrul akan bawa, cuma kita bawa ke ladang kami je lah. Kita tak dapat nak pergi ke ladang Tenusu yang sebenarnya ladang Tenusu Farm Fresh tu dia adalah ladang joint venture dengan UPM. Dia perangi pusat kecemerlangan industri Tenusu hampir dah 3 tahun lah di UPM. Tapi insyaAllah kalau adik-adik dah masuk UPM untuk next term nanti, so mungkin kawasan sini dah buka untuk edutourism. Sebab sekarang ni dia tutup sebab COVID dah kan.
Kalau tak mungkin dalam setahun yang lepas dia jangka nak buka. So bila adik-adik dah datang sini, kalau dah buka tu boleh datang sendirilah melawat. Saya bukan nak mewawarkan pun nak ni dengan Fun Fresh, cumanya sebab yang ni memang industri dia memang kata ni lah, walaupun kata kita berasa terpinggir sebab apa, kita kawasan kita memang tak tahu, orang kata macam masih lagi dia punya teknologi tu rendah, tapi untuk yang pembelajaran student apa semua saya menyokong lah orang kata ni, dan kita boleh tengok sendirilah industri dia berkembang ni dan dia menghasilkan produk susu untuk dia maksudnya banyak kan kita nampak susu Farm Fresh di pasaran. So salah satu company lah yang menyokong atau menyokong susu ni. So tapi hari ni kita pergi visit ladang 16 saja. Okey dek-dek. Okey, saya seterusnya saya pass pada Dr. Azrul. Sekian, terima kasih dari saya. Okey, baik, sama-sama. Terima kasih ya Puan Azmida atas perkongsian mengenai pengurusan ilmu tunasun. So, sekarang kita serahkan kepada Dr. Azrul lah untuk sesi seterusnya. Ni dah stop. Oh, kat sini. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar jelas Puan Azmida kena tutup mic. Tutup suara. Tutup speaker lah. Okey, baik, clear. Okay, kalau ikut plannya hari ni, kita plannya kalau selepas taklimat kita nak bawa juga awak anda semua untuk pergi ke ladang Farm Fresh, tapi hujan lebat kan, so memang susah nak pergi sana, jalan berbecak. So kita tukar, kita akan buat something pun yang interesting juga. First saya akan share kepada korang video tentang dekat Farm Fresh yang di-shoot oleh YouTuber. And then lepas tu nanti kita akan just orang panggil like sightseeing lah atau virtual kita visit ke farm UPM punya dekat bawah. Kalau sempat, kalau sepatutnya sekarang ni adalah waktu perah, so kalau sempat kita boleh tengok perahan susu dan juga mungkin kita akan share lah sikit berkenaan dengan sistem perahan susu kita macam mana. Macam tadi Puan dah cerita kan, akan pergi ke chiller, akan pergi ke pasteurizer. So nanti kalau sempat, kalau okey kat bawah tu kita akan share, ataupun nanti kita tengok apa yang akan ada kat bawah tu, apa yang berlaku sekarang ni. Sekarang ni pun tengah musim hujan lebat ni, saya tak tahu macam mana. Cuma untuk sekarang ni, sementara saya on the way ke bawah, saya akan share dengan anda semua video, tapi video ni berkenaan dengan farm di Farm Fresh yang mungkin akan dibuka pada tahun hadapan. Tadi saya tengok ada satu soalan daripada Muhammad Afiq bin Amir Hussein, ada masuk ayat ke free. Okay, untuk ke edutourism Farm Fresh nanti dia ada berbayar, tapi dia charge tu belum lagi ditetapkan lah berapa. And then kalau tengok video ni, dia ni yang kalau ikut video dan shoot tahun lepas, so boleh bayangkan lah apa lagi yang berlaku tadi, dah ada penambahbaikan lagi lah. So ini adalah sedikit sharing lah berkenaan dengan projek ICOE UPM Farm Fresh untuk semua. Okay.
Dr. Hazrul, tak bunyi suara lah. Oh, tak jelas suara ke? Tak ada suara ke? Sebab saya dah kat bawah ni. Tapi sebenarnya lebih kepada lagu sebenarnya. Dia ada dialog nanti. Sekejap At least saya share sikit lah. Okay. Ini merupakan tempat editorism nanti. So dekat sini akan ada petting zoo. So dekat sini dah ada haiwan. Kita ada rusa, kita ada arnab, kita ada burung yang exotic, kita ada ayam exotic. And this one merupakan ladang tapi yang menggunakan konsep kita semula. So actually ladang ni dia zero waste tau. Ladang UPM Farm Fresh ni dia zero waste di mana hasil najis daripada lembu, air kumbahan tu kita pakai balik, kita guna balik untuk kita buat tanam pokok untuk jadikan dia sebagai baja. So ni adalah bukti-bukti bahawa benda tu dihasilkan. So kalau boleh tengok pokok-pokok di sekitar sini, ni merupakan tanaman hidroponik yang ditanam di ladang UPM Farm Fresh ni. Ni merupakan orang kata untuk editorism nanti lah yang akan dibuka pada orang ramai. Dan juga air daripada hidroponik itu juga digunakan semula untuk ternakan ikan untuk menunjukkan bahawa ladang ini betul-betul mengamalkan zero waste. And then najis daripada lembu juga digunakan semula, diproses semula untuk dijadikan baju kompos dan akan dijual ke pasaran. Okay, ni adalah betta house di mana ada pemeliharaan ikan-ikan, mostly ikan-ikan laga. Di sini diternak. And then merupakan salah satu juga konsep editorism, laluan untuk ini merupakan laluan untuk ke ladang Tenusu yang sepatutnya plan kita nak pergi tapi tak dapat sebab cuaca hujan. So you boleh tengok kawasan yang open, so susah kalau kita nak sebab actually kalau record saya takut dia sekat-sekat, so kita cuba untuk buat virtual, cuma maaflah weather tak orang kata cuaca tak mengizinkan. Okay, so kat sini bangunan besar ni merupakan kandang anak. So lembu dekat sini, dekat Farm Fresh totalnya adalah sebanyak 500 ekor. Tak semuanya diperah. 500 ekor tu termasuk dengan anak dan juga ibu. Dan di sini merupakan butter Friesian yang diimport daripada Australia. Okay, di sini merupakan kandang-kandang anak yang di mana seperti yang Puan Aziz dah maklum tadi, apabila lembu tenusu dilahirkan, kita akan asingkan ibu dia dengan anak dia, di mana anak dia kita akan bagi susu tambahan susu gantian, dan kemudian susu ibu pula kita akan perah. Okay. Ini merupakan kandang ibu. So biasanya kandang ibu ni kita akan asingkan biasanya ibu yang bunting dengan ibu yang tak bunting kerana makanan mereka merupakan portion dia berlainan. Dan ibu yang bunting dan juga yang diperah susu memerlukan makanan yang lebih banyak dan berkhasiat. Dan kebiasaan amalan yang di ladang ini kita amalkan, kita bagi makan sebanyak 3 kali sehari. Makanan yang kita ratiokan sendiri terdiri daripada ada campuran jagung, soya dan sebagainya. Yang most important sekali adalah rumput lah. And then kita akan ratiokan untuk memastikan bahawa ibu yang diperah susu tu mempunyai kandungan nutrisi yang cukup supaya susu yang dihasilkan lebih banyak. So di ladang Farm Fresh ni kita mempunyai anggaran average susu sehari penghasilan untuk 250 ekor ke atas yang diperah setiap hari adalah lebih kurang 15 liter setiap ekor. Okay. Ni merupakan Cik Azmi, CEO of Farm Fresh. So yang di belakang dia tu adalah kilang. So nanti kilang ni akan beroperasi di mana susu-susu yang diperah dari ladang ini akan terus diproses dan juga akan terus dihasilkan produk, di mana produk tu nanti akan keluar produk ada kerjasama dengan UPM dengan Farm Fresh. So produk khas. And then ni merupakan tempat pemberahan susu di Farm Fresh. Kita tengok dia juga menggunakan konsep macam herbal system lah, di mana setiap lembu akan diperah di kawasan ini. Dan waktu perahan untuk lembu di ladang Farm Fresh ni biasanya daripada pukul 6 pagi dan juga 6 petang. Biasanya akan diperah pada waktu yang sejuk. Sebab kita nak pastikan ibu itu tidak stres bila kita perah susu yang dihasilkan lebih banyak. Okey, ini merupakan salah satu teknologi yang dibangunkan di Farm Fresh. Kalau tak salah saya, ini adalah yang pertama sekali di Malaysia lah. Di mana kita ada ban dia ni. Konsep ventilation dia sangat bagus. Di mana walaupun tempat ni panas atau macam mana, tapi
udara tu kita akan rasa humidity tu rendah, akan rasa angin tu rasa sejuk. So sesuai untuk lembu supaya lembu tak rasa stres. Okay? Okay, so sekarang ni kita dah berada di bawah. Sekejap Okay. Okay, so boleh dengar tak suara saya? Boleh, boleh. Dengar. Okay, boleh. Okay, so selamat datang ke unit Tenusu Ladang 16 Universiti Putra Malaysia. So hari ni saya nak share sikit lah. Kalau tadi dah tengok gambar macam mana tempat ni beroperasi, ada tempat perah susu, berapa ekor susu yang diperah, and then di mana ada tank untuk tangki untuk kita sejukkan susu, kemudian ada mesin untuk keseras. So ini adalah entrance je. Kalau boleh nampak, kalau sesiapa nanti datang ke Ladang 16, so ni merupakan kawasan Ladang 16. So antara perkara yang penting sekali dalam pemeliharaan ladang ni, kita kena pastikan adalah biosecurity. So biosecurity ni adalah satu konsep di mana kita memastikan bahawa kita nak elakkan penyakit-penyakit yang berjangkit. Macam tadi Puan Azinda ada maklum berkaitan dengan vaksin, ubat-ubatan kan. So biosecurity juga memainkan konsep yang penting. So jangan terkejut kalau datang ke Ladang 16 tiba-tiba nampak ada lopak air kat depan. Contohnya macam ni kan, tiba-tiba ada lopak air. Ini bukan sahaja kita buat bukan sahaja. So setiap orang yang datang ke ladang ni dia perlu put deep. Ataupun yang dekat depan yang besar tu kita panggil tire deep. Kenapa? Sebab dalam ni ada campuran bahan kimia ada. Selalu kita letak sebagai lindor kerana kita nak mencegah penyakit. Sebab penyakit ni tak semestinya dia datang by vector, contoh nyamuk apa semua, tapi dia juga boleh dibawa oleh mechanical vector. Macam kita, mungkin kita ada pergi ke farm lain, tiba-tiba dekat bawah farm kita ni ada virus atau something, kita terlekat kena dekat lembu yang dapat penyakit. So ni adalah salah satu konteks untuk biosecurity. So next is adalah tempat perah susu. So untuk pemerahan susu kita old school punya, dibina pada tahun saya 90 tahun 90-an. Okay, ini merupakan konsep herringbone, di mana kalau tengok dengan lebih dekat lagi, lembu disusun seperti tulang ikan. Dia bukan straight ataupun melintang. So bila lembu akan masuk daripada bahagian sana, dia akan masuk ke kawasan masing-masing, dan kemudian pemberah susu akan menjalankan rutin harian mereka, iaitu pertama dia akan membersihkan ambil susu seperti mana yang Puan Azidah tunjuk tadi dalam video, akan membersihkan susu, kemudian dia akan cek dulu susu dengan menggunakan CMT tadi untuk memastikan susu tu elok dan tidak rosak, dan juga tidak ada penyakit seperti contoh penyakit mastitis tadi. Dan kemudian pemberah susu akan menjalankan perahan susu seperti biasa. And then selepas siap semua itu, baru dia akan letakkan yang tadi tu iosantidut tu. Kenapa? Sebab kita nak elakkan bakteria atau apa-apa boleh menjangkiti pada puting lembu susu tersebut. And then dekat sini kita perah selama 2 kali sehari. And then setiap perahan tu untuk seekor biasanya dalam 5 minit ke 10 minit lah, bergantung kepada susu. So biasanya kalau ibu yang lebih muda ataupun yang baru beranak pertama kali, biasanya susu dia sedikit. Tapi biasanya kemudian dia akan beranak kali kedua, kali ketiga, susu dia akan bertambah banyak. So bila kita akan stop untuk pegang susu lembu ni, dia bergantung kepada kandungan kuantiti susu yang dihasilkan dan juga umur susu tersebut. Kerana kebiasaannya kalau untuk secara teorinya untuk lembu tenusu ni, kita akan perah dia sehingga dia lahir yang ke-6 ke-7 je. And orang kata senang untuk dikira, kalau susu yang dihasilkan itu profit dia, keuntungan dia lebih rendah berbanding dengan maintenance. So better kita jual lembu tersebut dan beli lembu yang baru. Itu adalah salah satu konsep je. Sebab kalau kita asyik perah susu lembu je, tapi susu yang dihasilkan jelah 1 liter, 2 liter, sedangkan cost maintenance-nya, makanannya, obatannya lebih tinggi daripada susu yang dihasilkan, so adalah not profitable. Okay, cuma kat sini kita tukarkan konsep. Kadang-kadang lembu yang kita tak ni sangat, sebab kat sini kita lebih kepada untuk kelas dan research, lebih kepada untuk sokongan. So contoh sekarang ni Cik Saleh dia baru nak mulakan perahan susu. Hari ni kita ada petani berapa ekor je Saleh? 8 ekor 8 ekor susu dia nak perah. Okay, yang selebihnya dia dah perah agaknya. Okay, and then selepas susu lembu dia perah, okay, konsep di sini ketika lembu susu dia perah, kita akan bagi makanan tambahan. Makanan tambahan iaitu dah habis dah. Sebab betul, dah habis. Kita akan bagi dedicated pellet.
Okay, DPP yang dibuat daripada kelapa sawit. Okay, yang diformulated untuk lembu tenusur. So, kenapa kita boleh lembu tak boleh bagi makan rumput je? Okay, disebabkan di negara kita ni, dengan iklim yang panas sepanjang tahun, rumput tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang rumput tak tumbuh. So, kandungan nutrien dalam rumput tu tak cukup untuk lembu kita ni. Jadi, kita terpaksa top up dengan byproduct. Dan kelebihan di negara kita ni, sebab kita ada byproduct. Cuma, byproduct ni dia akan menyebabkan kos kepada peternak sebab kos yang mahal. So, peternak kena memainkan peranan lah. Dia akan cari macam mana alternatif untuk bagi keperluan nutrien tu cukup pada lembu tapi kos makanan dapat dijimatkan. So, mostly dalam peternakan 70% adalah kos makanan sahaja. Jadi kalau kita dapat kontrol, kita dapat bias, kita dapat formulik balik makanan yang lebih murah, kos yang rendah, so maksudnya orang tu akan buat lebih banyak profit. Okay, dan sekarang kita nak tengok anak. Okay, so apa kita dapat kat sini, setiap lembu yang sebelum lembu tersebut tadi dimasuk untuk perahan, lembu tersebut akan disejukkan, dimandikan di bawah kawasan tersebut. Dimandikan sebab apa? Sebab kita nak bagi lembu ni tenang lah. Sebab dia akan mengalami proses. Biasanya proses pemerahan ni adalah proses yang stressful. So kita kadang-kadang kita kena bagi dia calm dulu. So kita bagi dia sejuk, kita bagi dia makan. So dia akan rasa selesa, barulah susu dia hasilkan akan lebih banyak. Okay. Dan rutin di unit tenusur setiap hari memang sebelum selepas perahan kita akan bersihkan kerana ada lembu yang ditempatkan dalam ni. So kalau lembu yang ditempatkan dalam kandang ni, itu yang dia panggil sebagai sistem intensif. Contoh lembu yang dekat luar sana tu, kita buat sistem semi-intensif di mana lembu dibela di luar tapi akan dibawa masuk untuk diberi makan pada waktu pagi atau petang. Waktu malam dia akan lepas balik, pagi dia akan bagi makan balik, simpan. Ataupun ada konsep yang malam dia simpan, siang dia lepas. Itu konsep semi-intensif. Okay. So, rutin di unit ternakan di unit tenusur ni, apa yang kita buat adalah hygiene kebersihan. So, memang setiap hari kita akan membersihkan kawasan. Seperti apa yang dilakukan oleh Kemah Fu sekarang. Najis-najis ni akan ditolak masuk ke dalam kolam sanitari. Dan kemudian kita akan kita akan bersihkan 2 kali sehari. Okay, ini adalah anak-anak. Apabila seperti yang Puan Azhidah cakap tadi, apabila lembu melahirkan anak, kita akan keluarkan anak dia. Kita akan asingkan anak dia. Kemudian kita akan letakkan dalam kandang anak. So, bila kita nak tahu waktu sesuai untuk kita ambil anak tu? Okey, kebiasaannya untuk konsep ni, bila lembu dilahirkan, yang pasti kita kena pastikan dalam masa 45 minit ke 1 jam, lembu tu dah boleh bangun dan dia dah minum sikit susu kolesterol mak dia. Sebab apa? Sebab kalau lembu tak dapat bangun atau mungkin mak dia tak jilat, biasanya kalau lembu first time calving ni, first time bawa beranak, kadang-kadang dia tak tahu kan. So, dia tak jilat. So, kita kena bantu dia. Sebab tu awal-awal bila kita tengok dia beranak, kita tengok anak dia tak bangun, kita kena bantu untuk bangunkan dan kita kena pastikan dia minum susu kolesterol mak dia. Kemudian baru kita asingkan, kita perah susu kolesterol mak dia, kita akan bagi dia secara direct. Kita akan asingkan dia daripada mak dia. And kelebihan untuk lembu tenusur ni, tadi ada yang tanya soalan kan, lembu ni tak protect anak dia ke apa kan. Lembu tenusur ni dia calm sikit. Biasanya sehari 2 je and then dia akan diam. Dia tak akan ingat dah anak dia. Okay, so ni contoh rutin lah. Kalau setiap hari, setiap pagi kita akan bagi minum susu anak kan. So siapa-siapa nanti yang berminat nak bagi susu ke anak ke nanti kan, bolehlah datang ke sini jumpa dengan Puan Azhidah ke apa ke untuk kita bagi susu ke anak Dah minum Bud? Oh dah, dia dah minum. Tak apa, nanti Puan bagi. Dah minum lah. Okay, biasanya kita akan bagi 2 kali sehari lah, pagi petang. And then kita kena sediakan juga bucket kecil lah sebab kadang-kadang waktu malam untuk minum kan. And then satu lagi, berkenaan dengan saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan AI tadi, Artificial Insemination tu. Apa kelebihan dia lagi? Kita boleh target bila anak ni akan dilahirkan. Okay. Sebagai contoh, saya ada 10 ekor lembu. And then saya tak nak lembu tu lahir waktu hari raya sebab saya nak cuti. So salah satu konsepnya kita boleh pilih tarikh untuk targetkan supaya kita kahwinkan dia dan dia akan beranak bukan pada hari perayaan tu. Itu salah satu kelebihan bila kita AI lah. Kita boleh target dia. Tapi kelebihan yang sebenar-benarnya adalah kita boleh pilih baka yang terbaik nanti. Contohnya saya nak jantan
yang berkualiti tinggi. Saya import semen. Saya tak perlu bawa jantan daripada luar negara tu datang ke Malaysia. Saya hanya perlu beli semen je. Ni contoh nak tengok Puan Azida tengah bottle feed lembu susu. Untuk perah susu, untuk bagi susu pun kita tak boleh mendongak di ke atas. Kita je lebih kepada 45 darjah macam tu je. Sebab kita tak nak nanti kalau dia direct, dia akan terus masuk ke paru-paru. Kita boleh mencegah penyakit contoh pneumonia pula. Okey, macam ni contoh susu ni kan kita dah bagi susu yang dah dibancuh untuk menjimatkan kos. Okey, next kita tengok sikit lagi, kita tengok mesin. Okay. So di unit tenusu yang di bawah Pusat Pertanian Putra ni kita ada lebih kurang 40 ekor lembu tenusu yang masih tinggal dan kita berancang untuk membeli baru pada tahun hadapan untuk menambah lagi jumlah untuk susu untuk lembu yang diperah dan juga untuk kelas pengajaran. Okay, so setiap hari bila susu-susu ni diperah, dia kita akan sukat. Kalau you boleh nampak dekat making equipment tu, dia akan ada dia punya meter dia. So kita akan baca, kita akan rekod setiap ekor ni berapa susu yang dihasilkan. Sebab kita nak tahu kan, dia beneficial lagi tak untuk simpan. Tu salah satu kepentingan kenapa kita nak rekod. And then, susu ni akan dipump masuk melalui pipe ini dan akan terus pergi ke tangki simpanan sementara. Okay. Tangki simpanan sementara. Kemudian daripada tangki ni kita akan pump lagi untuk disimpan ke chiller. Ini adalah chiller kita. Kalau boleh nampak dalam ni susu yang segar. Okey, kemudian susu ini akan diproses. Kita akan masuk ke bilik yang keras sebab kita nak pastikan hygiene. So ini adalah mesin pasteurizer. So susu ni akan disimpan kemudian akan masukkan dalam mesin pasteurizer. So seperti yang Puan Zina maklum tadi, kita gunakan low temperature, low time, high time. So maksudnya susu ni dia akan start masuk pump sini, kita akan proses daripada dia nak pergi ke 60-65 degree Celsius tu dia akan ambil masa lah. Biasanya dia akan ambil masa kepada 4-5 jam, dia akan pergi sampai satu peak temperature tu, kemudian dia akan drop balik untuk disejukkan. Barulah kita akan packing. Kemudian kita akan jual ke pusat jualan ataupun dijual direct di ladang ni. Tapi mostly siapa-siapa yang berminat nak beli susu UPM, biasanya daripada boleh dapati di pusat jualan, boleh terpahas sebab kita tak banyak hasilkan. And then untuk yang pasteurize pun kita bergantung kepada susu lembu yang dihasilkan sebab dekat sini kita lebih kepada untuk kelas pengajaran. Susu tu ada cuma stok tu tak banyak. Okay? Ada apa-apa soalan tak daripada adik-adik asasi berkenaan dengan ternakan lembu tenusu? Boleh tanya. Okey, baik. Ada satu soalan daripada Anwar. Dia tanya Dr. Azrul ni. Dia tanya, average berapa kali lembu betina boleh bunting sepanjang hidup? Okey, kebiasaannya lembu betina bunting sepanjang hidup. Kalau yang tenusu ni, kalau ada lembu yang boleh sampai umur 10 ke 13 tahun, depend. Tapi untuk lembu tenusu kita tak galakkan sangat sebab bila terlalu lama kita simpan dia boleh beranak. Cuma susu yang dia hasil tu akan sedikit dan juga anak pun kemungkinan akan jadi lemah sebab umpama kita bayangkan lembu yang dah tua melahirkan anak yang boleh jadi lemah. So kebiasaannya kalau di konsep ternakan lembu tenusu kita ataupun lembu pedaging pun kita tak galakkan bela terlalu lama. Sampai satu tahap kita akan pilih macam saya cakap tadi dah, kalau dia beneficial untuk disimpan kita keep lagi. Maksudnya contoh susu yang dihasilkan lagi banyak lagi berbanding maintenance dia. Tapi kalau macam contoh cost untuk bela dia pun makanan dia lagi tinggi daripada susu yang dihasilkan, so better kita jual atau kita sembelih dia untuk jualan daging. Dan duit tu kita guna rolling balik untuk kita beli lembu baru. Okey, ada soalan lain? Okey, baik. Setakat ni soalan lain tiada lagi. Okey, Average berapa kali bunting sepanjang hidup? Soalan tadi. Okey, soalan yang sama macam tadi. Okey, apa soalan tanya tadi? Okey, ada soalan lain? Okey, setakat ni tak ada lagi lah soalan lain. Pelajar kalau ada soalan boleh tanya
Boleh tanya. Ada beberapa minit lagi. Kalau nak tanya soalan. Kalau ada yang nak berminat untuk datang pun boleh, tak ada masalah. Boleh datang ke Ladang 16. Cuma datang tu janganlah. Datang bagi tahu sebab kat sini kita kena scan Masjid ke depan. And then datang pada waktu ada orang lah sebab kita takut bahaya lah. Kadang-kadang ada ada student yang datang ni dia pun dia tunggu masuk kandang kan. Tiba-tiba ada risiko kecederaan kita tak tahu kan sebab lembu ni dia tak macam kita kan. Dia kadang-kadang kita tak sedar apa kita tak tahu lembu ni garang ke apa ke tiba-tiba dia attack kita. So kalau ada yang minat datang boleh maklumkan dan datang. Kalau ikutkan kalau kelas sini boleh datang ke fizikal kita akan buat di Ladang 16 lah direct cuma secara kontak face to face cuma disebabkan oleh pandemik COVID-19 kita terpaksa jadikan secara virtual je lah. And then ada soalan-soalan lagi? Kalau berminat lagi memang betul-betul sukakan haiwan, okey saya mengalu-alukan habis asasi nanti masuklah ke Fakulti Pertanian atau dalam sains peternakan ataupun Doktor Perubatan Veterina. Saya pun merupakan lulusan UPM dulu, alumni lah sebenarnya. Jadi kalau setiap kelas memang saya recommend lah siapa yang berminat dengan haiwan ataupun memang ada interest untuk kerja dengan haiwan, so anda semua digalakkan nanti habis grade daripada asasi nanti datanglah join ke Fakulti Perubatan Veterina atau Fakulti Pertanian lah dalam bidang berkaitan dengan ternakan. Okey, ada soalan-soalan lagi? Okey, baik. Setakat ni rasanya dah tak ada soalan. Rasanya nak pelajar pun Okey. tak ada yang tanya dah. Okey, kalau tak ada soalan, saya daripada pihak bahagian ternakan Pusat Pertanian Putra mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua pelajar asasi yang sudi mendengar celoteh kami hari ini, mendengar pengkongsian daripada kami hari ini berkaitan dengan ternakan lembu tenusu. Jadi, jumpa lagi di masa akan datang. So, saya serahkan semula lah yang ini kepada Cik Tamizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Azrul atas perkongsian yang menarik mengenai penghasilan tenusu. Okey. Jadinya kepada para pelajar harap semuanya ambil maklum lah. Okey, sebenarnya kita tahu benda ni amal ini akan adanya kuis nantilah di akhir hujung semester nantilah. Okey. Okey, so baik, rasanya soalan ada lagi pelajar nak tanya soalan? Tak ada dah. Okey. So kalau tak ada, so rasanya tamat di sini saja amalan kita pada hari ini. Okey, jadinya saya mewakili bidang pertanian daripada Pusat Analisis Pertanian. So mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Azrul, okey, kepada Puan Azmida atas perkongsian yang begitu menarik. Kan, siap ada buat live tour lagi. Saya rasa ini memang kena kredit sangat menarik. Okay. So itu saja. Kita akan berjumpa lagi di hari yang akan lain lah. InsyaAllah akan ada rezeki. Okay, terima kasih saya ucapkan pada semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.